berhenti. Apa kamu buat ni, Ab? Cik adik ni, maaf. Susah ke kerja menyapu jalan ni? Tengoklah saya kotor macam ni. Mana boleh tak berusaha dan... Baik. Kalau begitu, ambillah semua ni. Apa maksud awak? Ini harta peribadi saya. Saya bagi kat awak sekarang. Encik ni? Saya nampak muka awak pucat. Nafas pun lemah. Lebih baik awak pergi hospital check up. Jangan risau, saya bukan penipu. Saya waris keturunan ke-23. Keluarga Helian, saya ada penyakit tak boleh sembuh. Doktor kata saya cuma ada 3 hari lagi. Saya nampak awak rajin sangat menyapu. Ambil duit ni, hiduplah dalam kebebasan kewangan. Dulu-dulu lagi saya dengar tentang penyakit pelik waris keluarga Helian ni. Setiap orang ada hidup masing-masing. Saya pun tak nak selamatkan awak. Tapi nampak awak cukup ikhlas. Jadi saya cuba tengok untuk awak. Berani sangat penipu nak urus tuan muda saya. Jangan bising waktu saya diagnosis pesakit. Kelima-lima organ padat dah rosak teruk. 6 organ berongga pun dah makin merosot. Memang penyakit awak ni sangat rumit. Nasib baik awak jumpa saya. Apa? Awak boleh sembuhkan saya. Bajil bersama Tuan Shen Helian dan biar saya uruskan. Saya Raja Perubatan ingin periksa nadi Tuan Muda Helian. Saya Dewa Perubatan ingin periksa nadi Tuan Muda Helian. Saya Dewi Perubatan ingin periksa nadi Tuan Muda Helian. Kita perlu lakukan segalanya untuk sembuhkan Tuan Helian. Raja Perubatan, Dewi Perubatan, Dewa Perubatan, Tuan Helian. 3 doktor terbaik dunia muncul bersama. Tuan, awak selamat, awak selamat. Forward atau kamu silap, Ab? Mereka tak mampu selamatkan dia. Kau tukang kebun berani membebel di hadapan aku? Ya? Saya Dewi Perubatan. Nenek moyang saya belajar perubatan. Keluarga saya keluarga perubatan. Kau tukang kebun tak layak soal saya. Bersikap sederhana, membanding diri dengan tukang kebun tak guna. Walaupun gadis ini tukang kebun. Tuan Helian. 3 doktor hebat ikut saya ke rumah untuk rawat tuan muda kami. Saya terima tawaran ini dengan rela. Gadis ini mahu ikut kami. Tuan Helian lelaki baik. Malanglah jika dia mati. Saya nak periksa juga. Baguslah. Cik, sila naik kereta kuda bersama saya. Tak, saya ada kereta. Awak jalan dulu. Puan, Raja Perubatan, Dewi Perubatan, Dewa Perubatan. 3 doktor hebat datang rawat penyakit tuan muda. Apa? 3 doktor hebat datang selamatkan Aceh. Baiklah. Anak saya boleh diselamatkan. Anak saya boleh diselamatkan. Puan Helian, selepas rawat anak Puan, boleh jadi isterinya. Betul ke? Saya boleh jadi isterinya. Betul ke? Jika Dewi Perubatan benar-benar boleh selamatkan dia, saya tak akan mungkiri janji. Rupa dan bentuk badan Tuan Muda Helian memang istimewa. Saya pasti akan kahwin dengannya. Pelik, sangat pelik. Penyakit sukar ini apa? Saya dan Raja Perubatan pun tak mampu. Berambos, kamu berdua memalukan doktor-doktor. Dewa Perubatan, ada masalah apa? Pelik, kemahiran perubatan saya tiada tandingan. Tapi saya tak tahu kenapa. Macam mana boleh jadi? Ini penyakit apa? Raja Perubatan, Dewi Perubatan, Dewa Perubatan. 3 pakar perubatan pun tak berdaya. Anak, mengapa kau begitu sengsara? Kau dilahirkan dengan bakat. Kau dianggap legenda dalam bidang perniagaan. Apalagi yang boleh kau lakukan untuk selamatkan anakku? Aku merayu padamu. Asalkan kau boleh selamatkan anakku, aku rela bankrupt dan berhabis apa sahaja. Jika kami Dewi Perubatan, Raja Perubatan dan Dewa Perubatan pun tak boleh selamatkannya, hanya ada 1 orang di dunia ini yang mampu menyelamatkannya. Siapakah itu?
Beritahu sekarang siapa boleh selamatkan anakku. Ibu Naga. Ibu Naga, Dewi Perubatan, maksudmu Raja Misteri yang capai kemuncak dalam kewangan, ketenteraan, sains, teknologi, perubatan, hiburan, seni bela diri dan dunia gelap. Ibu Naga yang satukan Dewan Suci. Siapa lagi kalau bukan dia? Tapi kata orang dia cuma mitos, tak ada sesiapa pernah jumpa. Entah betul ke tidak kewujudannya. Mana nak cari dia? Itu urusan kau. Biarlah. Gali tanah tembus langit pun. Ching Feng, Ya. keluarkan arahan 4 laut sekarang. Cari Ibu Naga di seluruh dunia. Baik, Tak perlu cari lagi. Saya dah sampai. Siapa awak? dia pekerja pembersih. Dia kata, boleh rawat tuan muda. Apa? Dia boleh rawat CR? Dia kata boleh. Hambar! Percaya semua cakap dia? Kalau pembersih pun boleh ubah orang. Doktor macam mana? Penampilannya macam pembersih tapi dia penipu. Leluhur 5,000 tahun lalu kata, jangan menilai seseorang dari rupa. Rupa-rupanya korang benar-benar buta. Inilah tragedi peradaban manusia. Cukup. Berhenti berlakon. Keluarga Helian kami paling kaya di Syah. Berani kau tipu saya. Sampai menyapu jalan pun tak bagi peluang. Dari mula lagi nampak dia perempuan licik. Dia nak kahwin dengan Tuan Che. Barulah aku faham maksud sombong macam kata nak daging angsa. Saya dah tak tahan. Buang dia keluar sekarang. Jangan bergerak. Ching Feng, kau buat apa? Keadaan tuan muda semakin lemah. Doktor termasyhur pun tak mampu. Kalau pembersih ini kata boleh, kita cuba pun tak salah. Kalau dia penipu, masih sempat nak hukum. Baik, saya bagi satu peluang. Tapi kalau tak berkaliber, tahu akibatnya nanti. Selalunya orang merayu minta saya rawat. Saya nampak nyawa Helian masih panjang. Tapi sebab sikap kau teruk, saya tak akan rawat dia. Oh ya, kalau tuan muda sempat tersedar sebelum mati, beritahu dia saya tak perlu hartanya. Tunggu sekejap. Apa lagi? Tuan muda saya seorang yang baik hati. Tolong selamatkan nyawa tuan muda saya. Kalau awak boleh selamatkan dia, saya sanggup buat apa saja. Baiklah, awak betul. Saya akan periksa dia sekali lagi. Dunia semakin teruk, pencuci pun boleh rawat penyakit kronik. Saya pernah nampak penipu. Tapi yang berpura-pura macam ni, baru pertama kali dah jadi tukang cuci pun, taktik penipuan awak mesti teruk. Berpura-pura sungguh. CR, Saya rasa saya nampak Dewi. Tuan muda, anakku CR. Kenapa dengan awak? Awak bunuh dia. Baik, awak memang bunuh Tuan Helian. Awak rosakkan integriti profesi perubatan. Tangkap dia, potong badan. Saya selamatkan orang yang awak tak boleh rawat. Kata saya rosakkan integriti perubatan. Kata awak dah rawat Tuan Helian. Awak dah nak mati. Mahu tipu kami lagi. Saya tipu ke? Awak sendiri boleh periksa nadinya. Berpura-pura lagi. Tengok macam mana saya bongkar awak. Nadi stabil. Penyakit Tuan Helian memang sudah pulih. Dia betul-betul sembuhkan awak, CR. Dr. Dewa, betul ke? Tuan muda saya dah sihat? Mustahil. Mustahil. Saya digelar Dr. Dewi. Pesakit yang saya pun tak boleh rawat. Mana mungkin dia? Pencuci? Selamatkan dia. Mesti Dewa Perubatan. Tahap awak tak cukup. Jadi awak berkhayal. Biar saya cuba. Kalau begitu awak cuba. Dia betul pulih. Macam mana boleh? Dia memang sembuh. Kami bertiga pun tak mampu. Dia sembuhkan dengan beberapa cucukan. Dia... Apa latar belakang dia? Saya tiada latar belakang. Saya cuma tukang cuci. Saya nak pergi sekarang. Jengju, awak dah balik. Jing Chen datang cari awak. Awak berdua boleh teruskan berbual. Saya nak pergi beli sayur. Zhang Yang, berikan pada saya. Tang Zhengzhu, marilah kita putuskan pertunangan. Apa maksudmu memutuskan pertunangan? Ya, aku dah lama fikirkan perkara ini. Aku dah lama menunggu. Kita memang tak sesuai akhirnya. Tak sesuai. Apa maksud kau? 5 tahun.
5 tahun. Aku bersusah payah bangunkan keluarga Gu. Dari hampir muflis ke kejayaan. Masa depan aku tiada had. Kau pula, Cik Tang. Dihantar keluar. Berlatih, lepas tu pulang warisi perniagaan keluarga. Sekarang kau jadi tukang bersih pula, kan? Kau dah kehilangan semua peluang. Kau nak cakap apa lagi? Kau cakap aku dah tak ada peluang. Kau ingat kau masih ada harapan? Ayah kau dah terlalu kecewa dengan kau. Dia anggap kau sampah. Dia nak adik kau warisi keluarga. Kau ingat ayah aku hantar aku keluar berlatih. Dia anggap aku tak layak sebab tak cukup baik. Bukan ke? Sejak awal lagi, dia cari alasan usir aku dari pusat kuasa keluarga Tang untuk naikkan Tang Iman berkuasa. Haish, kau jadikan kelemahan diri sebagai alasan kau anak sulung keluarga Tang. Kenapa ayah kau tolak kau? Bukan kau anak kandung dia. Aku anak dia, tapi lepas Tang Si Hai ceraikan emak aku, dia kahwin wanita simpanan. Sejak itu, kami dibuang seperti sampah. Faham? Jangan merepek, kau sekarang jadi kelas paling hina. Kau dah tak layak untuk Encik Gu. Cepatlah tanda perjanjian cerai ini. Ya, Tang Zhengzhu. Dulu kau princess angkuh. Tapi sekarang kau jadi bahan ketawa. Kau tahu tak? Bila orang sebut hubungan kita, aku rasa malu. Kita berpisah cara baik. Gu Jingchen, hari perkahwinan kita semakin hampir. Kau fikir baik-baik. Apa lagi perlu aku fikirkan? Kau dan aku bagai langit dengan bumi. Kita tak boleh bersama lagi. Aku berterus terang. Keluarga Gu dipilih oleh kuil suci. Kuil akan labur bertrilion dolar pada keluarga Gu. Keluarga Gu akan jadi nombor 1 dunia perniagaan. Kau akan jadi lebih hina di hadapanku. Kau cakap aku jadi hina depan kau. Jadi tahukah anda siapa yang memberi kerjasama 4.7 trilion Temple Group dengan keluarga Gu? Jangan-jangan awaklah yang maksudkan. Siapa lagi selain aku beri layanan istimewa? Cukup, tak malu ke? Saya presiden kumpulan Gu. Awak cuma tukang cuci. Nak jaga saya? Ya, Cik Iman sudah beritahu. Dia sudah ucap salam pada Lord Silver Dragon Temple Group. Awak juga kata beri arahan ke Temple Group. Tahu tak bagaimana rupa Temple Corporation? Itulah puncak keagungan, tiada tandingan. Ketua Temple Lord Dragon Mather ialah genius terhebat. Dia pakar dalam pelbagai bidang. Bolehkah datang awak yang bagi arahan ke Temple Group? Kalau Dragon Mother tahu, entah macam mana awak nak mati. Kata Tang Iman dapat pelaburan Temple Group untuk Gu Group. Tak malu ke? Kalian dulu bersaudara. Lihat betapa hina awak. Dia pula sangat berjaya. Dia juga perkenalkan Silver Dragon Temple Group sebagai bapa angkat Presiden Gao. Itu banyak bantuan. Gu, dia dan Engu lebih sesuai. Gu Jinchen, kau batalkan pertunangan untuk kahwini Tang Yiman. Tak payah awak risau pasal ini. Cuma janji untuk batalkan pertunangan. Ingat tak dulu saya anak sulung keluarga Tang kata tak layak dengan saya? Cukup, Tang Zhengzhu. Banyak benda sudah berubah. Saya tahu ini menyakitkan. Awak tak rela, tapi perlu terima. Ribuan tahun, perkahwinan di Great Shia perlu setaraf. Kami. Jadi saya nasihat awak berhenti. Jika tidak, awak akan menyesal. Kau kata saya akan menyesal kalau tak berhenti. Sedikit sempagan mengenang kasih sayang lama. Saya tu berikan peluang terakhir. Nampaknya awak ada perancangan. Saya nak tengok cara awak buat saya menyesal. Kau, Perjanjian perkahwinan kita masih sah. Ambil masa. Tak perlu hantar. Tang Zhengzhu. Lelaki yang mahu begini. Tak apa, saya sanggup tanggung risiko. Baik, kita buat majlis seperti dijanjikan. Saya akan adakan perkahwinan terhebat di Jinghai. Semua orang di Jinghai akan kenali awak. Saya tunggu dengan debaran. Si kata hodoh. Gu Jinchen, awak nak saya menyesal? Cing Luan ucapkan salam pada Cik Tang. Siapkan 3 perkara untuk saya. Pertama, sediakan hotel paling mewah di Jinghai. Kedua, adakan majlis perjanjian bernilai trilion antara Temple Group dan Gu Corporation. Ketiga, Jemput VIP dari kewangan ketenteraan global. Kalau ketua negara pun datang, Biarlah datang kalau nak. Tetamu yang bawa hadiah tak boleh dihalau. baik. Awak pergi dulu, emak saya pulang. Ya. Zhengzhu, cepat ikut saya balik ke keluarga Tang. Nak balik keluarga Tang buat apa? Ayah awak tenat di hospital. Dia mungkin tak akan lama lagi. Apa lagi? Dia tinggalkan kau untuk kahwini dia di kemuncak kuasanya. Kau masih peduli pasal hidup dia? Alamak, bodohnya kau ni. Kau anak sulung dia. Kalau ayah kau mati, kau ada hak untuk mewarisi. Aku boleh benci dia. Tapi takkan aku nak libatkan kau. Aku tak kisah. Aku langsung tak suka apa-apa tentang dia. Alahai, jangan degil sangat. Apapun dia ayah kau patut balik jumpa dia juga. Apa? Tang Zhengzhu si sampah tu tak nak batalkan pertunangan? ya kau siap sedia. Aku nak umumkan kau sebagai pengantin di majlis aku. Jadikan dia bahan ketawa seluruh kota. Takkan terlalu kejam. Dah susah hidup dia sebagai tukang sapu. Kau nak memalukan dia macam ni? Dia patut kena. Aku dah bagi peluang dia pergi dengan beradat. Dia sendiri nak jadi katak mau capai bulan. Biarlah dia rasa malu paling teruk dalam hidup. Aku tak sabar nak tengok perkahwinan ni. Aku boleh kahwin dengan tunang dia sambil gelak tertawa. Ni namanya 2 kali kegembiraan.
Bagus. Ayo kita buat. Tak, ni rezeki bertiga sekaligus, betul? Ada apa lagi nak raikan? Temple Corporation pun hubungi aku tadi. Mereka nak tanda tangan kontrak pelaburan $1 trillion di hari perkahwinan. Ya, tunggu sampai Encik Gu dapat pelaburan $1 trillion dari Temple Group. Dia akan angkat naga perak sebagai bapa angkat. Lepas tu dia akan kahwini kau, Cik kedua. Masa tu, keluarga Tang dan Gu akan dikemuncak kemegahan. Dr. Wang, bagaimana keadaan saya? Ketua keluarga, kegagalan hati dan buah pinggang serentak ni memang luar biasa. Jadi, masih ada harapan ke untuk saya? Hanya ada seorang di dunia ni yang boleh rawat awak. Siapa? Pemimpin temple yang legenda itu. Yang menggemparkan dunia. Ibu Naga. Apa? Ibu Naga? Ya, Ibu Naga ialah genius. Paling gemilang di dunia. Makhluk bak dewa. Dia menguasai segala bidang tiada tandingan, termasuk perubatan. Konon teknik jarum misteri langit buminya boleh menghidupkan semula yang mati. Hanya dia boleh sembuhkan penyakit ketua keluarga. Tapi Ibu Naga ini keberadaannya sukar dijangka. Di mana harus kami cari? Saya tahu di mana nak cari dia. Tang Zhengzhu, apa kamu berdua buat? Saya bukan datang untuk awak. Awak dah meninggalkan rumah ini lebih 10 tahun. Apa lagi kaitan awak dengan keluarga Tang? Jadi, awak takut saya nak bahagi harta keluarga? Awak tak layak bahagi harta. Mak, jangan cakap macam tu. Kakak saya memang tak berguna. Tapi dia tetap ahli keluarga Tang. Dia sudah susah mencari rezeki dengan menyapu jalan. Tak pelik dia nak balik ambil bahagian duit untuk sara hidup. Ya, kami nak berkahwin tak lama lagi. Dia kena cari cara untuk dapat duit hantaran. Kalau tak, malulah nanti. Jing Chen, jangan risau. Lagipun calon isterimu tetap dari keluarga Tang. Dia mungkin boleh malu. Tapi keluarga Tang tak boleh terhina. Saya akan sediakan hantaran yang patut. Kalau begitu, terima kasih Cik kedua. Alamak, kamu ini adik-beradik. Kenapa bezanya terlalu besar? Ada orang memang tak tahu malu. Kelakar betul korang ni. Si buangan, siapa kau tengking tu? Cukup. Berhenti gaduh. Zhengzhu, awak kata tahu lokasi Ibu Naga. Betul ke? Mestilah betul. Di mana dia? Beritahu. Saya dah hantar orang cari. Kalau nak bangun, sekarang sujud minta maaf pada emak saya. Lepas tu halau Tang Iman dan ibunya keluar dari keluarga Tang. Saya sendiri boleh jemput Dragon Mother untuk awak. Cukup, Tang Zhengzhu. Ingat nak dapat harta kumpulan Tang dengan berbogel. Tang Iman, jangan ukur aku dengan ilmu cetek engkau. Keluarga Tang yang dianggap mulia olehmu, bagi aku hanyalah remeh. Benarkah? Kau tak kisah nak datang balik buat apa? Dengar cerita si tua ni nak mati. Mak saya datang hantar dia. Tak lupa nak tuntut hutang keluarga Tang. Aku takkan lepas kau berdua senang-senang. Sudah. Berhenti gaduh. Zhengzhu, ada dengar berita Dragon Mother? Syarat dah saya beri. Tahu ke tak? Bergantung pada prestasi kau. Tak masuk akal. Berani kau ugut ayah sendiri. Memang miskin tak punya cita-cita tinggi, hilang langsung sifat berbakti. Tang Zhengzhu, orang miskin pun tapi masih ada maruah diri. Kau yang tak berdaya ni cuma pandai menunjal nak tarik perhatian. Lawan cakap ayah kau yang nazak tu. Tak ada peri kemanusiaan langsung. Jangan nasihat orang berbaik kalau tak kena. Jing Chen, kau tak layak tunjuk jari depan aku. Saya tak layak. Saya sendiri bina keluarga Gu jadi hebat. Kau cuma tukang sapu jalan, anak yang dibuang. Kau cakap saya tak layak. Saya ragu kau berani datang majlis perkahwinan kami. Tak payah ragu, nanti kau terkejut. Kau yang terkejut. Jom tengok nanti. Baiklah, hentikan pertengkaran. Adakan mesyuarat umum pemegang saham. Saya nak umumkan pewaris keluarga Tang. Kakak tersayang, jadi kita mulakan. Tang Zhuzu, saya tunggu waris keluarga Tang. Lepas tu kau boleh kahwin saya. Jangan kecewakan. Cik Tang, Cik kedua, Mak Cik Fong, saya pergi dulu. Jumpa di majlis perkahwinan. Xiao Ya, jom pergi. Gu Jing Chen, kau ucap salam pada semua tapi tak ucap salam dengan mak saya. Saya tak nak salam dia. Ada bantahan. Tak apa kau kasar dengan saya, tapi jangan kasar dengan mak saya. Betul? Kau marah nak putus pertunangan dengan saya atau tinggal saya di Pelamin. Alamak, takutnya saya. Jing Chen, tak apa. Tak apa. Kami tak kisah adat istiadat rumit ni. Makcik ni berfikiran terbuka, tapi kena pujuk anak awak baik-baik. Kalau dia putus sebab benda remeh ni, saya akan sedih. Tak. Xiao Ya, jom pergi. Gu Jing Chen, jumpa dekat kenduri. Saya bagi kau buka mata, tengok siapa tak layak. Kakak tersayang, jomlah. Ayah nak umumkan pewaris. Hajat kau pun akan tercapai. Haha. Hari ini, saya panggil semua ahli keluarga dan pemegang saham untuk satu tujuan, kesihatan saya semakin merosot. Masa saya tak banyak, saya harap boleh pilih pewaris keluarga Tang yang boleh bawa lebih jauh. Dan kamu semua tahu, dua anak perempuan saya, anak sulung Zhengzhu, bekerja menyapu jalan lepas bergraduasi. Dia bahan ketawa. Keluarga Tang saya, anak kedua saya,
Yiman, dia urus perniagaan keluarga dan dianggap berpotensi. Tapi sebagai ayah, saya tak berpihak. Jadi hari ini kita buat undian untuk pilih pengganti. Apa pendapat kamu? Saya sokong keputusan ayah. Walaupun kemampuan dan reputasi saya lebih tinggi dari kakak, tapi dia tetap adik saya. Mari kita ikut pendapat pakcik-pakcik sebagai kriteria. Pengerusi dan Yiman benar-benar berfikiran terbuka. Ya! Saya nampak aura pemimpin hebat dalam Yiman. Kami juga nampak masa depan syarikat Tang. Masa depan syarikat Tang? Kamu rasa syarikat Tang ada masa depan? Keterlaluan, Tang Zhengzhu. Kamu menghina syarikat Tang. Kamu langsung tak ada adab. Kebenaran kamu hadir. Mesyuarat pewaris dah jadi kurnia terbesar. Kamu masih biadab. Kamu ni penuh dengan idea buruk, tapi berpura-pura alim. Kamu tak sedar langsung perbuatan kamu tak adil? Idea apa? Kamu ingat sebagai anak sahaja. Layak mewarisi kumpulan Tang? Tak mungkin. Keluarga Tang tak akan terima sampah, ya? Keluarga Tang tak akan terima sampah. Apa-apa pun, pakcik-pakcik, ada satu lagi perkara saya terlupa beritahu. Suatu ketika dulu, saya jumpa Lord Silver Dragon dari kumpulan Temple. Dia kata akan bantu saya. Bila saya ambil alih kumpulan Tang, saya pasti akan bawa kumpulan Tang berjaya. Okey, hahaha. Kamu berangan sangat, Tang Yiman. Mustahil kumpulan Temple nak bantu kumpulan Tang. Kamu nak tentukan sama ada kumpulan Temple bantu kami. Tepat sekali, saya yang tentukan. Kakak lupa engkau cuma tukang sapu jalan? Cukup. Hentikan celoteh. Sekarang masa untuk mengundi pewaris yang menyokong Tang Zhengzhu sebagai pengerusi kumpulan Tang. Sila angkat tangan. Tunggu sekejap. Saya nak berterus terang dulu. Kalau undi orang salah sebab prasangka buruk, saham Down Group akan menjunam teruk. Kamu kena tanggung akibatnya. Apa? Kalau tak pilih kau, saham Tang Group akan runtuh? Saya tak cakap begitu. Tapi tidak dinafikan. Kakak, kenapa asyik merepek saja? Kau ni tukang sapu jalan. Mana mungkin kau pengaruh saham syarikat awam? Kau ni berkhayal ke? Dia ingat dia orang penting ke? Baik. Kita teruskan proses. Sila angkat tangan jika sokong Tang Zhengzhu. Cik Tang Zhengzhu, pewarisan. 0 undi. Wah, hebatnya kakak. Kakak masih boleh ketawa. Kau kalah. Sangat seronok main ni. Sambung. Angkat tangan sokong Yiman sebagai pewaris Down. Saya sokong. Terima kasih pakcik-pakcik semua. Saya pasti pimpin kumpulan Tang ke arah lebih gemilang. Cik adik Iman, pewarisan. Undian penuh. Baik, saya umumkan anak kedua Yiman sebagai pewaris keluarga Tang, pengerusi baru kumpulan Tang. Okey. Terima kasih semua. Terima kasih banyak-banyak. Kakak yang baik, apa kau cakap tadi? Kau kata kalau tak dipilih, saham Tang Group akan jatuh? Laksanakan pelan sniper B, sasaran Jinghai. Beli semua saham kelas C dan posisi di tahap D. Kalau ada cuba dominasi pasaran, hapus mereka dengan pantas. Mari kita mulakan. Hadiah dari pembersih kepada kumpulan Tang. Terima sahajalah. Waktu masih berpura-pura. Awak cuma pembersih tapi nak berlagak pandai saham. Memang aku tahu awak ni tak berpengalaman beli saham. Perlu ada analisis lengkung. Mulut awak asyik mengarut saja. Awak ni langsung tak tahu apa-apa. Dia cuma tukang sapu jalanan. Orang macam dia mana ada kaitan dengan saham? Patutlah tak tahu cara sebenar beli saham. Dasar pemalu keluarga kita pun ada macam ni. Dia memalukan keluarga kita. Asalkan awak semua gembira, saya pergi dulu. Keluar dari sini. Sejauh mungkin. Jangan sesekali kata awak berketurunan Tang. Oh, ya. 3 hari lagi saya kahwin dengan Gu Jinchen. Ada jamuan ringan di Hotel Imperial. Saya menjemput semua pakcik untuk hadir. Harap tak hina majlis kecil ini. Awak nak buat majlis kahwin di Hotel Imperial. Awak tahu Hotel Imperial tu di mana? Hotel mewah bertaraf 9 bintang. Gaji awak seumur hidup cukup untuk masuk. Berani awak nak kata buat majlis kat situ? Alah pakcik. Dia cuma berlakon. Jangan usik dia. Dia dah kecewa tak dapat hak warisan. Kalau tak bagi, dia bermegah sikit. Entah-entah dia terjun bangunan bunuh diri. Apa? Kau bergurau ke? Harga saham. Kumpulan Tang jatuh 90%. Betul saham kumpulan Tang menjunam? Macam mana boleh jadi? Apa kuasa dia sebagai pembersih jatuhkan saham kumpulan Tang? Tang Zhengzhu, jangan pergi. Tang Zhengzhu, apa yang kau buat? Saya tak buat apa-apa. Cuma suruh anak buah beli 2 saham. Apa kena mengena dengan keluarga Tang? Anak buah kau. Kau yang menyapu jalan ada anak buah. Jangan berlakon lagi, ayah. Jangan kena tipu dengan dia. Dia cuma cakap main-main. Kebetulan sahaja. Ya, pembersih runtuhkan empayar perniagaan.
tak patuh peraturan dunia kewangan. Masalahnya saham kumpulan Tang sudah jatuh 90%. Bila rakan kongsi dan bank nampak turun naik besar, mesti akan kenakan sekatan pada kumpulan Tang. Apa kau takut? Pengerusi baru kau, kakak hebat saya. Dia bukan ada kaitan dengan kumpulan Temple ke? Kau minta bantuan kumpulan Temple. Mana ada serangan perniagaan susah sangat? Ya, nanti saya hubungi Lord Silver Dragon. Biar kumpulan Temple tolong kita. Semudah ABC. Kalau tiada hal, saya pergi dulu. Oh ya, semoga kumpulan Tang maju di bawah pimpinan kakak. Terima kasih. Saya akan datang ucap tahniah perkahwinan kau. Saya akan beri hadiah kejutan lagi. Hantar saja, saya ambil semua. Panggilan tadi itu serangan tahap dewa. Betul ini cuma kebetulan. Ayah tak percaya orang sapu jalan macam dia boleh lakukan serangan perniagaan sebegini, kan? Aku pun tak percaya. Dalam matanya ada keyakinan yang menakutkan. Segera keluarkan arahan ke kumpulan Temple, larang semua hubungan komersial dengan keluarga Tang. Siapa langgar akan dihukum tanpa belas kasihan. Kini aku mula tertanya, adakah penyelamatmu Ibu Naga semula? Kenapa begitu? Kalau dia betul-betul Ibu Naga, mana mungkin keluarga Tang cuma penguasa kecil Jinghai? Tak nampakkah keluarga Tang tak suka dia? Mengapa nak tolong keluarga Tang bangkit? Tapi kalau dia Ibu Naga, mana mungkin dia sanggup menyapu jalan, lagipun bertahun-tahun? Aku kenal seorang diva hiburan. Katanya setiap hari kena halang bila keluar. Malah ada kamera rakam dia waktu tidur. Cakap dengan lelaki sikit pun jadi khabar angin. Kebebasannya sudah hilang sepenuhnya. Hidupnya penuh risiko. Dia penat. Tuan Heron ada cakap, aku boleh faham. Dia mampu kalahkan awak dengan mudah. Mana tak boleh jadi raja? Kenapa pergi menyapu jalan? Sebab nama dan harta ibarat najis baginya. Sebenarnya awak betul. Jom pergi tengok. Ini hari ini awak sangat kacak. Ketua keluarga Zhang hantar hadiah ber1 juta tahniah kepada Presiden atas perkahwinan bahagia. Ketua keluarga Liu hantar hadiah 3 juta tahniah kepada CEO atas perkahwinan bahagia. Ibu, mertua Tang, keluarga engkau terlalu miskin. Peristiwa gembira sebegini, tiada sesiapa beri hadiah. Apa yang kau buat? Kami rakan sekerja Zheng Zhou. Dia jemput kami ke perkahwinan. Ini surat jemputan kami. Saya yang jemput mereka, bagi mereka masuk. Zheng Zhou, kau memang hebat. Kau buat majlis kahwin di Hotel Imperial. Tahniah. Malangnya saya tak ada banyak duit. Saya akan hadiahkan 5 part resorts. Aina cuma hadiah puan. Terima kasih. Lain kali saya pun nak hadiah 300 yuan. Terima kasih semua. Pergi duduk di sana. Tunggu masa makan bermula. Baik. Tunggu sekejap. Tang Zhengzhou, awak gila ke? Awak jemput orang tak penting. Mereka semua saudara dan kawan saya. Mereka datang ucap tahniah. Masalah apa? Awak tak fikir tempat ini ada maruah? Hotel diraja 9 bintang yang hadir semua orang ternama dan keluarga kaya. Nak marahkan saya dengan jemput tukang kebun? Apa masalahnya? Tukang kebun pun manusia. Manusia pun ada kelas berbeza, kasta berlainan. Keluarga Gu nak ambil menantu. Ini majlis kelas atasan. Awak jemput tukang kebun. Apa maksud awak? Tak malu. Keluarga Gu jaga maruah. Dari mula saya tak setuju Jing Chen kahwin dia. Bukankah dia anak sulung Tang? Tak sangka dia jadi hina macam ni. Saudara Mara, bertenang. Zheng Zhou baik hati. Dia fikir sebab ini majlis besar, jemput ramai orang supaya meriah, lupakanlah. Tak boleh. Jika mereka masih ada, saya batalkan perkahwinan. Tak mengapa Zheng Zhou. Kami memang sederhana. Kami tak nak rosakkan suasana. Tahniah. Kami pergi dulu. Tunggu. Tak payah pergi. Zheng Zhou, ada hal lain nak buat ke? Thomas dimoleh tinggalkan kerja datang ke majlis kahwin saya. Sebab awak kawan saya, siapa pandang rendah awak hari ini? Maksudnya pandang rendah saya. Walaupun saya tak kahwin hari ini, saya tetap nak mereka datang. Amang Zhengzhou, maksud awak apa? Awak sengaja nak lawan dan buat saya marah, ya? Bos Gu, anak lelaki tuan memang terbaik. Dia cuma anak perempuan. Tang yang diabaikan, mereka langsung tak sepadan. Lagipun sikap dia teruk. Kalau saya jadi tuan, saya pun tak tahan. Betul. Saya dengar ketua keluarga Tang dah putuskan nak serah perniagaan Tang pada anak kedua Yiman. Sekarang dia dah tak dipedulikan langsung. Jin Chen kahwin dengannya cuma membazir. Saya dah suruh Jin Chen batalkan tunang. Tapi dia degil nak teruskan. Nampaknya Tuan Gu memang penyayang. Malangnya. Saya tak kisah. Kalau awak tak halau tukang bersih ini hari ini, sanggup saya mati pun tak benar kahwin dengan awak.
Lupakanlah, Zheng Zhu. Jangan susahkan diri sendiri. Nah, beginilah. Awak tak payah pergi. Tak apa. Zheng Zhu, kami semua tahu awak baik. Kami tak salahkan awak. Anak sulung keluarga Gu memang terbaik. Kami semua gembira awak nak berkahwin dengannya. Kami rasa bersalah kalau awak tak dapat kahwin sebab kami. Ya, Zheng Zhu, kami ini orang kampung saja. Dah biasa kena buli dengan orang kaya. Tak mengapa awak tak perlu risau pasal kami. Daya ergo, tak payah cakap banyak. Saya tetap nak semua rasa jamuan istimewa hari ini. Hotel ini saya yang uruskan. Saya yang buat keputusan. Daya ergo, tak perlu awak cakap. Saya pasti nak semua menikmati jamuan hari ini. Hotel ini saya yang uruskan. Saya yang berkuasa putuskan. Engkau yang nak putuskan. Kalau tu batalkan saja majlis. Suruh Jing Chen batalkan pertunangan. Baik, saya hubungi Jing Chen sekarang. Saya batalkan perkahwinan ini. Besan, jangan main hentam. Kita bincang secara baik, selesaikan secara diplomatik. Tak mungkin. Tengok muka sendiri dulu. Siapa kau ni? Anjing liar yang dihalau keluarga. Tak ada hak nak menyampah depan keluarga. Gu! Apa? Dia berani buat sewenangnya? Okey, saya datang sekarang. Zheng Zhu, cepat minta maaf dekat pakcik makcik. Dia yang start mengherdik kita dulu. Kenapa saya kena minta maaf? Kenapa degil sangat ni? Ini peluang emas kau. Sudahlah, makcik. Saya nak minta maaf. Gu, kami pohon maaf. Kami yang tak tahu adab hingga rosak mood semua. Jangan salahkan Zheng Zhu. Kami akan berangkat sekarang. Sekarang juga kami pergi. Daya ergo. Kau tak buat salah pun. Kenapa kau minta maaf? Alamak, Zheng Zhu. Kami tahu kau orang baik. Tapi kau dah kahwin Tuan Gu. Bukan kena bangkit semula. Kami harap kau boleh maju dengan baik. Kalau kau kaya, tolonglah kami nanti, kan? Dengan abang adik kita. Jangan berangan. Dah saya bagi tahu. Jing Chen, dia akan selesaikan segera. Anak buang keluarga Tang tunggu dan sesal sendiri nanti. Jadi kita takkan kahwin, ya? Kita tamatkan di sini. Saya pun nak pergi. Jangan hadiahkan perpisahan. Kakak, jangan risau. Hadiah besar saya belum dihantar lagi. Anak saudara Tang Yimante datang ucap tahniah pada pakcik makcik. Pengurus Cian, senarai hadiah. Ya, Cik, kumpulan Tang ucap tahniah kepada anak lelaki keluarga Gu atas perkahwinannya dan dengan ini mempersembahkan hadiah ucapan berikut. Lukisan kuda 8 dinasti Ming bernilai 10 juta yuan. Villa di Jinghai bernilai 8 juta yuan. Rolls-Royce edisi terhad bernilai 30 juta yuan dan wang tunai 100 juta. Anak kedua betul-betul ada visi dan potensi hebat. Saya sungguh tak faham. Walaupun ada ayah yang sama. Kenapa dia begitu tidak berguna? Makcik tak boleh cakap begitu juga. Kakak saya masih cukup berkebolehan. Apa yang boleh dia buat sebagai penyapu jalan? Menyapu jalan itu kebolehannya. Menyapu jalan kerja yang sangat susah. Saya tak tahan menderita begini. Saya tak boleh buat kerja kotor, penat dan berat ini. Sebab itu saja. Dia lebih baik daripada saya. Tak bolehkah semua orang rendah menderita? Saya rasa Jing Chen sepatutnya bertunang dengan Yiman dari awal. Lihat pencapaian Jing Chen sekarang, tambahkan status awak. Kalian berdua sangat serasi hebatnya. Makcik, awak sudah tua. Awak kena bertanggungjawab atas kata-kata awak. Apa maksud awak? Kau nak ugut aku ke? Ini peringatan. Jangan berlagak tinggi. Kena ada batasan juga. Nanti malu sendiri. Tak elok langsung. Kau ingat boleh malukan aku? Kau ingat masih anak dara keluarga Tang? Kau dah dibuang dari keluarga Tang. Waris keluarga Tang sekarang. Adik kau. Cuma waris keluarga Tang. Aku tak kisah. Rasa tak sedap hati sebab tak dapat. Asyik kutuk saja. Jangan risau. Hari ini seluruh Jinghai akan kenal aku. Nanti kau dan semua akan sedar buta mata. Berani kau kata aku buta? Kalau tak pukul kau, aku malu dengan diri. Kau ada sirosis, masih nak marah-marah. Tak takut mati ke? Apa? Mana kau tahu aku ada sirosis? Aku tahu perkara kau tak sangka. Oh, baru aku tahu. Rupanya, pasang alat intip rumah aku. Laporan pemeriksaan baru dapat semalam. Mana kau boleh tahu? Tak, kakak. Kau tetap orang macam tu. Berani intip mentua sendiri. Kau ni manusia ke? Dia berani intip mentua sendiri? Orang kampung memang tak beradab. Memang Encik Gu tak boleh berkahwin. Awak tukang cuci. Apa awak buat? Kalau tak mau cakap, aku akan lapor polis. Besan, Zheng Zhu cuma borak-borak kosong. Jangan ambil hati. Zheng Zhu sapu jalan setiap hari. Bila dia ada masa pergi rumah intip suami awak. Betul tu. Zheng Zhu kerja sama kami tiap-tiap hari. Kami semua boleh jadi saksi. Dia bersama korang siang malam. Malam-malam pun ada bersama. Mak, ada apa? Ada masalah? Kan saya dah cakap, tak boleh kahwin dengan orang hina dina. Tengoklah dia ni. Dia pasang kamera intip rumah kita. Apa?
Awak pasang kamera lindung di rumah saya? Makan boleh cakap ikut mulut? Macam mana awak tahu pasal sirosis saya? Saya baca dari denyutan nadi, selain masalah hati, isteri awak masih haid. Kadang 2 minggu sekali, kadang 3 bulan tak datang. Doktor Cina bagi macam-macam ubat nak rawat rahim sejuk. Tapi tak berkesan. Setiap kali datang bulan, sakit perut berdenyut-denyut. Dada pula berpasir, mati tak mati, hidup tak hidup. Betul tak? Macam mana awak tahu? Saya pandai perubatan. Kalau pandai, boleh rawat saya. Kalau berjaya, hari ini saya lepas. Hai, Saya rawat ikut mood. Tak ada sesiapa boleh berunding. Sudahlah Tang Zhengzhou, jangan tipu dengan ilmu sesat. Saya tipu. Terpulanglah. Jangan mengemis nanti. Cukuplah itu, saya tanya. Siapa panggil pekerja pembersih ini ke majlis kahwin? Saya yang berkahwin, semestinya saya jemput mereka. Kau jemput mereka, kau tahu tak hari ini acara apa? Kau tahu saya siapa? Kau datang nak cari salah saya, kan? Masa saya bertunang dengan kau, keluargaku masih kecil. Ayah engkau kerja di tapak bina. Selama ini, kau ada peluang untuk majukan keluargaku. Sekejap je, kau dah pandang hina pada pembersih. Kau. Gu Jingchen, dulu saya kenal kau sebab kau baik dan bersemangat. Jadi saya tak kisah asal-usul kau. Tak kisah pun ayah saya marah. Saya bertunang dengan kau sebagai anak sulung keluarga Tang. Itu permulaan nasib baik dalam hidup kau. Tapi, bila kau bukan diri kau yang dulu, kau akan kehilangan saya. Hilang tuah yang selama ini menyertai kau. Apa? Kebangkitan keluarga saya bergantung pada kau. Sekarang kau pandang hina saya. Dia gila ke? Dia tak berguna walaupun ada sokongan keluarga Tang. Dia remehkan Tuan Muda Gu yang sedang naik dalam perniagaan. Saya tak tahan orang macam kau. Cik, kedua, ibu bapa kau ada di sini. Mereka akan tiba tak lama lagi. Masa saya pergi, mereka kata nak datang lepas kemas. Saya call tanya mereka. Berhenti telefon. Kami sampai. Saya tak sihat, jadi saya lambat sikit. Pesan, maafkan saya. besan. Akhirnya kamu sampai. Anak perempuan tak berguna, kamu buat saya naik darah. Pesan, dia buat apa? Tengoklah sendiri. Untuk perkahwinan dua keluarga terkemuka kita, dia panggil kumpulan tukang bersih datang. Dia memalukan kita berdua. Jing Chen masih bergaduh dengannya tadi. Ini bencana besar untuk keluarga kita. Kenapa saya lahirkan benda tak berguna macam ni? Hidup ini tak boleh undur balik. Kalau tak, saya akan paksa dia balik sebelum lahir. Tang Si Hai, boleh cakap pakai hati tak? Kamulah yang masuk keluarga Zhao kami. Bila keluarga Zhao jatuh, kamu tinggal saya kahwin simpanan. Anak perempuan sendiri pun kamu halau. Tak apa buli saya. Berani hukum Pearl macam tu. Saya tak akan lepas kamu. Siapa kamu panggil simpanan? Percaya atau tak, saya tampar kamu. Siapa sentuh emak saya bunuh dia. Terlampau. Siapa kamu ni? Berani cakap macam tu dengan saya. Tak tahu anak saya pewaris keluarga Tang sekarang. Anak, cepat panggil orang pukul dia. Lepaskan geram saya. Ibu, jangan marah. Ibu orang berstatus dan berpendidikan. Ibu ialah emak pewaris keluarga Tang. Dia cuma tukang bersih. Kenapa perlu hiraukan dia? Nampak tak? Nampak tak? Anak saya sangat beradab dan sopan. Kamu ni apa? Baiklah, Abang Jing Chen. Majlis nak bermula ke? Okey. Ini dia. Tetamu yang dihormati, selamat datang ke perkahwinan Cik Tang Zhengzhou dan Engu Jingchen. Sekarang, Tunggu sekejap. Maafkan saya. Engu, ada apa-apa nak cakap? Pengantin hari ini bukan Tang Zhengzhou, tapi adiknya Tang Yiman, anak kedua keluarga Tang. Apa yang terjadi di sini? Baik, ini bukan urusan awak. Turunlah. Maaf, semua perkahwinan hari ini berlaku. Ada sebabnya. Saya rasa perlu jelaskan kepada anda. Pertama, saya dan Cik Tang Zhengzhou memang bertunang beberapa tahun lalu. Dan anda semua tahu itu. Ketika itu, Cik Tang adalah anak sulung keluarga Tang, baru tamat college dan penuh semangat. Inilah daya tarikan utama seorang wanita. Saya percaya setiap lelaki mahukan wanita berjaya di luar dan di rumah. Tentulah saya pun begitu. Entang juga berniat baik. Beliau benarkan Zhengzhou berlatih di luar Mau dia buktikan diri melalui tindakan praktikal. supaya boleh kembali ambil alih kumpulan Tang. Tapi dan semua tahu apa hasilnya. Cik Tang Zhengzhou telah diuji selama 5 tahun. 5 tahun. Dia langsung tak berkebolehan menyapu jalanan. Masih setaraf pekerja pembersihan. Akhirnya, Entang amat kecewa. Terpaksa pilih anak kedua sebagai pewaris keluarga Tang. Manakala Cik Tang Zhengzhou yang dulunya di atas, kini hanyalah debu biasa. Dia tak layak untuk 5 tahun usaha. Dan harapan saya, tuan-tuan dan puan-puan, saya bukan orang kejam, tapi tak boleh biarkan kebahagiaan hancur oleh wanita mediocre. Jadi perkahwinan hari ini, saya terpaksa rosakkan perkahwinan Cik Tang Zhengzhou. Saya akan kahwini Cik Tang Yiman. Saya rasa semua boleh faham. Baik, saya sokong. Kami semua proud. Anak, akhirnya awak sedar. Ibu pernah nasihat, awaklah lelaki terhebat. Jangan terjatuh ke lumpur kumbahan ini. Tang Zhengzhou tak layak mengikat tali kasut awak pun. Cik Tang Zhengzhou, ada lagi yang nak kau katakan? Kau kata kau naga di kalangan manusia. Aku ini lumpur kumbahan. Bawa kasut kau pun aku tak layak.
Bukan begitu? Ya, Gu Jingchen, kau mungkin tak tahu. Semua yang kau ada hari ini aku beri. Tapi aku tukang bersih di mata kau. Bukan sekadar tukang bersih. Identiti dan darjatku melebihi sangkaanmu. Kau patut menghormatiku sepanjang hidup. Diam, Tang Zhengzhu. Kau dah dibuang, masih nak bermegah di sini. Tak bosan ke? Kau nak tutup maruah teruk dengan bermegah? Orang seperti kau yang tak berusaha memang layak dibuang nasib, layak kau dipermalukan selamanya. Tak patut kau angkat kepala jadi bahan ketawa. Kau kata aku bahan ketawa. Aku tak gila. Kalian yang ada di sini. Siapa antara kalian layak ketawakan aku? Kakakku, kenapa selalu tipu diri sendiri? Berani kau katakan semua di sini. Tak ada yang berani ketawakan kau. Kelakar betul. Kau cuma penyapu jalanan. Siapa di sini tak layak ketawakan kau? Hei, adik kedua, dia betul juga. Betul ke? Tengok mereka, tukang bersih yang dijemputnya semuanya orang kampung. Siapa yang ketawakannya? Ya, aku akhirnya faham. Kenapa dia jemput tukang bersih? Rupanya nak tonjolkan diri. Hai tuan ini, walaupun kami tukang bersih, tapi kami tak makan makanan tuan pun. Tak perlu hina kami. Apa? Aku hina kau? Bukankah itu maksud kau? Betul ke? Jangan kata menghina kau. Apa akan berlaku kalau aku pukul kau? Kau cari maut ke? Tang Zhengzhu, anak tak berguna. Berani kau pukul saya? Jangan kata nak pukul kau. Kalau kau tak kawal diri, saya boleh bunuh kau. Ayah, nampak tak tadi? Dia yang pukul dulu. Jangan marah saya lawan ahli keluarga. Saya mesti bunuh dia hari ini. Pak Gad. Anak jahat kau ni. Kenapa tak berlutut minta maaf dekat adik? Mustahil saya nak minta maaf dekat dia. Tapi tak salah nak cakap dia memang patut. Ayah, ya sajalah. Saya mesti bunuh dia hari ini. Cikgu kedua, ada apa arahan? Dia berani pukul saya. Tangkap dia lalu pukul sampai tak boleh lawan. Kau yang pukul cikgu kedua ya? Abang Guard, jangan salah faham. Dia yang pukul dulu. Apa kalau dia pukul kau? Siapa suruh kau datang hotel mewah ni? Keluar dari sini. Kalau tak, saya tangkap kau sekali. Buta ke apa kau ni? Apa kau cakap? Aku dah cakap mata kau buta. Tuan sendiri pun tak kenal. Tuan? Siapa tuan? Maksud kau tuan tu kau? Hari ni aku buat majlis kahwin sini. Aku yang tempah hotel ni. Kalau bukan aku, siapa lagi? Kau ingat diri manusia ke? Kau ingat aku tak tahu ya? Adik kedua itu pewaris keluarga Tang. Kau cuma orang gaji yang diusir keluarga kaya. Nak berlakon apa lagi sini? Okey. Jangan buang masa cakap dengannya. Tangkap dulu, baru perlahan-lahan layan. Tangkap dia? Kawan-kawan, kalau dia berani tangkap Zhengzhu, kita lawan. Betul, dia tangkap orang sesuka hati. Mari kita lawan. Walaupun kami lemah dan hina, tapi kami tak boleh biar dia bully. Betul. Kamu orang kampung nak lawan aku. Ya? Zhengzhu itu adik kau. Kau ambil tempat dia jadi pewaris. Suami dia pun kau curi. Mahu lagi tindas dia sampai habis. Dunia ni tak ada undang-undang macam tu. Celaka. Tak layak orang kampung berdebat dengan aku. Kamu nak cari maut ke? Baik, aku akan tolong kamu. Saya akan hantar orang bawah tanah urus kamu sekarang. Hello. Butcher, saya kena pukul. Panggil beberapa brother ke Hotel Imperial. Okey, terima kasih. Tunggu saya. Butcher akan sampai sini tak lama lagi. Nanti kamu akan tahu cara mati. Kamu ini adik-beradik. Tak perlu nak burukkan keadaan sampai macam ni. Zhengzhu, minta maaf dengan kakak cepat. Baguslah. Tak kahwin pun tak apa. Jangan sampai ada yang buruk berlaku. Mak, tak apa. Orang yang ada sini hari ini pun malah di seluruh Jinhai. Siapa berani sentuh aku? Sombong je. Kau tak pernah dengar reputasi Brother Butcher ke? Dia anggap manusia lebih hina dari babi anjing. Nanti kau tengok macam mana dia bunuh kau. Iman, cukuplah. Tak payah gaduh dengan tukang sapu jalan. Lepaskan dia. Tetamu masih tunggu majlis perkahwinan kita. Tak elok biarkan mereka terabai. Baik, asalkan dia dan tukang sapu bertelut tanpa muka sendiri. Dan minta maaf pada aku. Baru aku boleh lepaskan mereka. Kau dengar tak, Tang Zhengzhu? Cepatlah buat. Langit bumi pun takkan buat aku bertelut. Dia ni apa? Cukup. Aku dah beri peluang pada kau. Kenapa kau masih ingat diri kau betul? Kalau nak cari maut, carilah sendiri. Jangan libatkan tukang sapu yang tolong kau. Tak nampak ke mak kau dah risau macam mana? Jingchen, biarkan dia. Dia memang macam tu. Tak ada pun kemampuan tapi masih besar kepala. Nanti dia sedar bila dah dapat akibat. Tang Zhengzhu, aku dah buat yang terbaik. Kau yang cari pasal. Kau tanggung sendiri. Zhengzhu, dengar cakap Jingchen minta maaf dengan kakak. Baguslah. Dia orang dah buat banyak benda keji. Nak aku minta maaf pada mereka? Kalau aku tak musnahkan mereka dan keluarga Tang hari ini, tak boleh tunjuk aku ini berkebolehan. Apa kau kata? Kau nak lumpuhkan aku. Kau masih nak musnahkan keluarga Tang. Mengarutlah. Cermin tak boleh nampak siapa diri kau. Kau anak buang keluarga Tang. Pembersih jalanan. Mana hak kau untuk besar kepala? Syukur Tuan Tang bijak halau dia dari keluarga Tang. Jika tidak, keluarga Tang akan dihancurkan. Ya, Tuan Tang dari kumpulan Tang memang berpandangan jauh. Nasib baik dia tak serah keluarga Tang pada wanita ini. Jika tidak, sudah lama musnah. Korang yang sombong ini tak kenal naga sebenar. Nanti aku cabut mata korang. Tengok betul-betul. Yoi. Perhati betul-betul.
Bukankah kau tetap anak buang keluarga Tang pembersih jalan? Mana boleh jadi hantu? Kelakarlah. Nanti kau akan tahu. Salam untuk Cik Tang. Kata, Ketua negara dan VIP sudah tiba di wilayah Tang. Mereka datang ke Jinghai untuk majlis perkahwinan. Nak hantar orang sambut mereka? kita semua sudah rapat. Tak usah. Biar mereka masuk. Baik. Apa yang aku dengar? Dia kata ketua negara dan VIP datang ke perkahwinannya. Korang, betul ke? Aku dengar betul ke? Cik Tang kedua, betul apa dia dengar. Perempuan ini memang gila. Dia dah boleh sebar macam-macam karut. Nanti dia nak gelar diri Ibu Naga Kuil pula. Cik kedua, betul. Awak dengar tepat. Perempuan ini memang gila. Dia boleh merepek apa-apa saja sekarang. Rasanya nanti dia akan gelar diri sebagai Ibu Naga Kuil. Ha ha ha. Tuan Heron, ini peluang yang ditunggu. Maksud awak? Gu Jingchen, si bodoh itu, nak batalkan perkahwinan Ibu Naga. Apa? Mereka semua sangka Ibu Naga cuma pekerja pembersih biasa. Mereka benar-benar benci dia. Gu Jingchen juga umum nak ceraikan Ibu Naga, lepas tu kahwin dengan adiknya sendiri. Serius ke? Saya perhatikan dari dalam. Sekarang saya pasti yang Cik Tang, yang nampak biasa, sebenarnya Raja Kuil. Kenapa awak yakin sangat? Sebab Cik Tang tenang. Walaupun diserang, itu aura yang buat seseorang tenang. Walaupun menghadapi krisis besar, saya tak pernah jumpa wanita begini, yang tenang dan santai. Dalam kacau bilau sekalipun. Hebatnya. Sama ada dia Ibu Naga atau tidak, dia selamatkan nyawa saya. Saya dah sediakan hadiah besar. Saya nak melamarnya sekarang. Cepatlah, ayah. Cepatlah. Butcher, kau di sini rupanya. Siapa pukul kau? Keluar dari sini. Dia tu... Berani kau pukul anak kedua keluarga Tang? Kalau tak nak pergi sekarang, kau yang seterusnya kena pukul. Apa? Kau nak pukul aku? Kau dengar tak? Dia cakap, nak pukul aku? Ha ha ha. Iman? Apa latar belakang dia? Dia sangat angkuh. Anak perempuan tak diiktiraf keluarga Tang. Sejak aku halau dia jadi penyapu jalan. Patutlah. Penyapu jalan tak kenal aku. Kau berani cakap macam tu? Melanggar ajaran nenek moyang. Aku boleh faham. Sekarang aku nak perkenalkan diri. Nama keluarga tu, nama diberi Yi Biao. Kecil dulu aku kejar babi untuk sembelih. Dewasa aku kejar orang untuk penggal. Gelaran aku dalam dunia gelap ialah si tukang potong. Aku tubuhkan geng bernama Geng Kapak. Biar aku tunjukkan, mata kapak ini merah. Kau tahu kenapa? Sebab banyak orang kena belah. Darah semua. Cik Tang, aku tak tahan dah. Sial. Berani engkau pukul aku? Mari, jangan takut. Pancung aku. Pancung sini. Sial, aku anak buah Tuan Hao dari Jinghai. Kau dah sakiti Tuan Hao sebab mulakan perselisihan dengan aku. Tuan Hao. Kau sebut Wan Tian Hao. Kau kenal dia? Tuan Hao orang terkaya di Jinghai, bos Platinum Han. Kalau aku panggil dia datang, satu ayat saja boleh hapuskan kau dari Jinghai. Kau masih degil? Aku akan lumpuhkan kau. Tunggu sekejap. Cik Tang? Memandangkan kau anjing Wan Tian Hao, aku suruh dia sendiri beri kau pengajaran. Kalau dia tak boleh ajar kau baik-baik, aku akan selesaikan korang semua sekaligus. Cukup Tang Zhengzhu. Sid tahu Swak rasa kecewa dan tak rela. Tapi semua sudah terjadi. Jurang antara kita berdua terlalu besar. Mustahil untuk kita berkahwin. Terima takdir dan realiti. Jangan buat hal tanpa sebab di sini. Kata awak saya buat kacau. Bukan ke? Gu Jingchen, saya faham sikap sombongmu. Manusia sememangnya angkuh dan mementingkan diri. Tapi kalau awak buta, saya sungguh memandang hina awak. Awak yang batalkan pertunangan dulu. Kemudian Tang Iman provokasi saya. Saya cuma ajar awak jadi manusia. Kata awak saya buat kacau. Saya tak buat kacau. Siapa jemput tukang kebersihan?
saya yang jemput. Mereka rakan sekerja saya. Mereka kawan-kawan saya. Saya jemput mereka ke majlis perkahwinan. Ada masalah? Semestinya ada masalah. Masalah apa? Mereka tak layak. Gu Jingchen, simpan sombongmu. Mbak yang begini, saya sungguh kasihan pada awak. Kasihan pada saya? Dalam 5 tahun, saya jadi bintang baru di komuniti perniagaan Jinhai. Kini presiden bernilai bilion. Awak cuma penyapu jalan. Kasihan pada saya? Jaga maruah diri sikit. Gu Jingchen, kalau bukan kerana Cik Tang, saya pun tak tahu di mana awak jual tauhu busuk. Apa? Dia tolong saya. Apa pendapat awak? Semua yang awak sangka dapat dengan kebolehan, sebenarnya itu aturan cikgu. Gila, awak memang gila. Awak tak berkebolehan. Awak nak ambil kredit tu. Saya sungguh pandang hina awak. Cikgu Hao sudah sampai. Kau dah mati. Cikgu Hao, itu dia. Kau buat apa kat sini? Seseorang bergaduh dengan abang saya. Adik kedua kumpulan Tang. Saya datang nak balas dendam untuk dia. Tak sangka lawan tu pandai seni bela diri. Kita tak boleh lawan mereka. Saya cuma boleh minta bantuan saudara cikgu. Hao. Okey, siapa? Dia orang sebengkal itu ke? Budak perempuan tu dengan tukang cuci sebelah dia. Wan Tian Hao, tabik untuk Cik Ching Luan. Dia orang kau... Ya, biasa saya suruh dia buat kerja kecil. Dia buat salah dengan Cik Ching Luan ke? Dia hina saya. Tapi perkara kecil je. Tapi dia cakap nak bunuh Cik Tang. Ini dah serius. Apa? Dia cakap nak bunuh Cik Tang. Mana Cik Tang? Maaf, siapa Cik Tang? Saya ni, ada nasihat apa? Wan Tian Hao jumpa Cik Tang. Tolong maafkan saya. Cik Tang, maafkan saya. Sebab gagal kawal mereka. Saya akan selesaikan sekarang. Cikgu Hao, kau buat apa? Dia cuma anak buang keluarga Tang. Tukang cuci, kenapa kau mengadap dia? Diam kau. Cikgu Hao, kenapa pukul saya? Kalau berani hina Cik Tang, 9 nyawa pun tak cukup. Jom, tarik dia keluar, patahkan kakinya, campak dia dalam krematorium. Baik, Tuan Hao, maafkan hamba. Tuan Hao, maafkan hamba. Tuan Hao. Tarik dia turun, keluar. Tuan Hao, lepaskan hamba. Tuan Hao. Cik Tang, saya sudah urus orang ini. Kumohon maafkan saya, Cik Tang. Kau dah sakiti Cik Tang, tak tahu apa perlu dibuat. Saya tahu, boleh potong tangan tebus dosa. Kau datang untuk majlis perkahwinan? Ya. Memandang kau datang ucap tahniah. Saya lepaskan kau. Terima kasih, Cik Tang. Terima kasih, Cik Tang. Cepat ambil senarai hadiah. Wan Tian Hao, Jutawan Jinhai, ucap tahniah. Cik Tang berkahwin, hadiah istimewa. Seperti berikut. Kumpulan Tang bernilai 5 bilion. Pedang Jing ke dinasti Qin. Chop diraja jet dinasti Han bernilai 1 bilion. Jet peribadi bernilai 1 bilion yuan. Dan wang tunai 10 bilion. Sila terima, Cik Tang. Cik Tang, sila terima. Keluarga Gu sudah insaf. Saya tak perlukan hadiah kau. Apa? Keluarga Gu batalkan perkahwinan? Tuan Gu yang angkuh kata saya cuma tukang bersih. Saya tak layak dengan dia. Dia insaf di situ nak kahwinkan Tang Yiman. Dia nak kahwin Tang Yiman. Tang Yiman apa? Encik Wan, apa sebenarnya berlaku? Tang Zhengzhu cuma anak buang keluarga Tang. Keluarga Tang sendiri kecewa dengannya. Kenapa kau takut padanya dan bantu dia lawan saya? Apa kau cakap? Cik Tang anak buang keluarga Tang kau? Ya, aku hantar dia keluar berlatih 5 tahun. Dia hanya mampu menyapu jalan. Dia memalukan keluarga Tang. Kalau bukan sebab ini, Jingchen tak akan tarik balik tunang dengan Zhengzhu. Nak kahwin dengan Yiman pula. Alah, buta ke apa? Kau tak sedar. Cik Tang ibarat bulan di langit. Mana layak kau sakiti dia? Baiklah, keluarga Tang dan Gu berdua. Sila angkat kaki dari Jinghai. Apa? Wan, kau nak halau kami dari Jinghai? Bukan keluarga Tang dan Gu sahaja. Cik Tang, siapa lagi? Sesiapa sasar aku hari ini kena keluar dari Jinhai. Sombongnya. Kau ingat kau siapa? Sombong betul. Ya, semua yang hadir sini tauke besar. Kau ingat kau berkuasa halau kami dari Jinghai? Tak puas hati nak lawan kami? Wan Tian Hao, engkau cuma orang terkaya Jinghai. Kau kena tahu, penaja keluarga Tang ialah keluarga Helian dari Beidou. Apa? Penaja kau keluarga Helian, keluarga nombor 1 Beidou. Tentulah, kau cuma orang terkaya Jinghai dan keluarga Helian paling kaya di negara. Kau tak setanding keluarga Helian. Wan, kau kena santau ke dengan Tang Zhengzhu? Apa maksud kau? Aku dah bertunang dengannya 5 tahun. Aku sangat kenal dia. Dia biasa-biasa, pandai bodek tipu orang. Dia selalu kata, satu hari nanti dia nak buat aku kagum. Mau hadiahkan mahkota termahal di dunia. Jadikan aku lelaki paling bahagia. Hasilnya, 5 tahun berlalu, dia masih tukang sapu. Kau salah faham tentang Cik Tang. Apa Cik Tang kata? Semuanya benar.
Wah, Encik Wan, sedarlah. Encik Tang ialah bapanya, Iman ialah kakaknya, mereka keluarga, mereka paling tahu kemampuan sebenarnya. Kalau saya tak kenal dia, saya tahu dia tak ada harapan. Saya tak nak rosakkan perkahwinannya hari ini. Encik Wan, tengoklah sendiri. Ini rakan kerja Cik Tang yang awak hormat. Dia ubah hotel mewah ini jadi jalanan. Dia jamu pembersih miskin. Cukup! Saya lebih kenal Cik Tang dari korang. Berani korang hina Cik Tang. Lebih baik korang keluar dari Jinghai. Kalau nak biar Cik Tang buat, korang akan menyesal teruk. Wan Tian Hao, nak degil sampai bila? Demi dia nak musuhi seluruh komuniti niaga Jinghai? Korang sekumpulan penipu tak layak ke wakili Jinghai. Jangan lupa, keluarga Tang ada sokongan keluarga He Lian Beidou. Wan Tian Hao, kau cuma berani tunjuk kuasa depan kami. Kau orang tak penting bagi keluarga Helian Beidou. Zhang Wu, kalau berani cakap lagi. Lupakan, mereka bergantung pada keluarga Helian. Biar mereka panggil keluarga Helian. Nak tengok siapa akan kalah. Baik. Kalau nak cari nahas, saya akan hubungi keluarga Helian. Tuan Helian sudah tiba. Tuan Helian, Anda di sini. Terima kasih datang ke perkahwinan anak saya. Siapa anak awak? Iman, cepat ke sini. Salam untuk Tuan Helian. Hello, Tuan Helian. Pergi sana. Saya suruh pergi, tak dengar ke? Jangan halang. Mari, jangan halangi perjalanan Tuan Muda Helian. Helian C dari keluarga Helian di Beidou datang dengan hantaran untuk meminang Cik Tang. Saya ingin mengahwini Cik Tang. Senarai hantaran. Ya. Hartanah bernilai puluhan bilion yuan di 36 wilayah di bawah keluarga Helian. Syarikat penerbangan dan kilang tentera masing-masing bernilai puluhan bilion yuan. 4 bank industri, pertanian, perdagangan bernilai triliun yuan. Setiap satu, saham kawalan 51%, bernilai 1 triliun yuan milik keluarga Helian. Ini sebagai tanda penghargaan saya. Harap Cik Tang dapat hargai ketulusan hati saya. Tuan Helian, mungkin Tuan tersalah orang. Dia cuma anak perempuan yang dibuang dari keluarga Tang. Iman ialah pewaris baru keluarga Tang. Aduh. Berani kau pertikai keputusan aku? Tak, bukan. Tuan Helian, apa sebenarnya yang berlaku ni? Anda tak kenal naga sebenar? Siapa berani hina Cik Tang bermakna hina keluarga Helian. Tuan San Helian, saya tak boleh terima. Apa bantahan awak? Tang Zhengzhu memang anak sulung keluarga Tang. Tapi dia cuma jadi pencuci jalanan. Dia memalukan keluarga Tang. Sedangkan saya sorangan menyokong keluarga Tang hingga jadi pewaris keluarga Tang. Saya masih muda dan berpotensi. Kenapa pilih dia bukan saya? Awak ni apa? Tak layak nak dibanding dengan Cik Tang. Tuan Helian, saya macam maksudku berlaku adil. Awak ni siapa? Saya hero majlis perkahwinan ini. Apa yang awak nak katakan? Puan kedua ni betul. Dia sememangnya lebih baik dari Tang Zhengzhu. Jika tak kerana itu, hari ini saya yang kahwin dengan Tang Zhengzhu. Tak perlu saya rosakkan perkahwinan dia dan pilih puan kedua sebagai pengantin. Jadi saya fikir, adakah Tang Zhengzhu tipu Tuan Muda Helian? Dia tak menipu saya. Kamulah yang buta tak kenal naga sebenar. Tak mungkin. Dia cuma tukang sapu jalan. Mana mungkin dia naga sebenar Tang Zhengzhu? Beritahu aku, macam mana kau tipu Encik Wan dan Tuan Helian? Wu Jingchen, bodohnya kau tak percaya kata mereka yang 100 kali lebih hebat darimu. Kau ingat mereka lebih bodoh dari kau? Oh, aku faham. Kau tak rela. Apa kau cakap? Aku tak rela. Kau nak kata kau naga sebenar? Dusta kau sampai percaya sendiri. Macam peribahasa. Bagai burung sama seekor. Tengok siapa kau ikut setiap hari. Duduk dengan orang kampung begini. Kau kata diri naga tulen. Siapa nak percaya? Tak apa. Kalau kau tak percaya, permainan baru bermula. Lama-lama kau akan percaya. Cik Tang, jangan hiraukan si bodoh ini. Aku belum sempat laporkan jasamu selamatkan nyawa. Aku akan jaga engkau sepanjang hidup. Aku 1000 kali lebih baik dari si bodoh ini. Tuan Helian ini ikhlas. Cik Tang, tolong janji dengan dia. Cik Tang, tolong janji dengan dia. Mak, okey, tak menantu lelaki ni. Betul ke ni? Aku tak mimpi kan? Semestinya tak mimpi. Asalkan mak rasa menantu ni okey, aku akan kahwin dengan dia. Ya. Dia sangat baik. Terima kasih, Makcik. Macam mana dengan kau, Cik Tang? Saya telah menyiasat. Sesungguhnya tiada lelaki yang lebih baik daripada kamu. Hari ini saya bersetuju dengan lamaran kamu. Cik Tang, mulai sekarang, keluarga Helian akan menghormati Cik Tang. Kita harus saling menghormati. Mari. Saya bawa ke pelamin, berdiri di tempat pengantin lelaki. Baik, saya umumkan Helian C dari keluarga Helian adalah pengantin lelaki untuk majlis hari ini. Dia pengantin lelaki saya. Tang Zhengzhu, Joku Mao Kiara, Helian yang perkos. Bagi star snake. NP kau fikir dengan wanita kedua.
Kamu kata ini perkahwinan dengan Tang Iman. Sudah tentu, kamu lupa. Saya sudah putuskan pertunangan dengan kamu. Sekarang pengantinnya wanita kedua. Gu Jingchen, kamu tidak tahu berterima kasih. Kamu lupa saya yang tempah hotel ini. Jadi apa jika kamu tempah hotel ini? Kamu hanya mahukan duit, saya boleh bagi duit. Tapi hari ini, saya dan wanita kedua perlu kahwin. Jika mahu keluarga Helian, pergi dari sini. Bercakap dengan isteri saya, simpan muka jijik kamu. Berani kamu pukul saya? Kenapa keluarga Gu mahu lawan keluarga Helian? Kamu percaya atau tidak? Dengan satu kata, keluarga Gu akan lenyap dari Jinghai. Kenapa keluarga Gu yang kecil macam ni berani lawan keluarga Helian aku? Kamu nak percaya ke tak? Dengan satu kata je, keluarga Gu akan lenyap dari Jinghai. Bangga apa sangat kahwin dengan tukang sapu jalan? Aku ulang sekali lagi, isteri aku tak boleh dihina. Kalau berani hina dia lagi, aku bunuh kau. Sayang, lupakan sajalah. Kita buat majlis nikah kat tempat lain. Kita tak lawan keluarga Helian. Ya, Jingchen, kita mengaku kalah. Alah, ini keluarga Helian dari Beidou. Kita tak mampulah gadai dia. Kenapa tak boleh provok dia? Kamu dah lupa ke? Temple Group dah tanda tangan kontrak $1 trillion dengan keluarga. Gu, hari ini mereka nak datang majlis aku untuk tanda tangan kontrak dengan Silver Dragon dari Temple Group. Aku dah angkat dia sebagai Godfather. Dia juga janji nak bawa jumpa Ibu Naga. Keluarga Helian tu apa sangat? Alamak. Macam mana aku terlupa ni? Kita ada hubungan Lord Silver Dragon dengan Temple Group. Keluarga Helian Beidou tu tak ada apa depan Temple Group. Hello, Tuan Helian. Aku ingatkan kau. Sebaiknya kau minta maaf kat Jingchen sekarang. Kalau tak, tunggu Lord Silver Dragon datang. Dia boleh hancurkan keluarga Helian sekelip mata. Ya, cepat minta maaf kat anak aku. Kalau tak, kau jangan harap boleh lari hari ini. Ya, kami sokong Presiden Gu. Helian ce, kau kena minta maaf kat Presiden Gu. Minta maaf kat Presiden Gu tak cukup. Dia hina seluruh komuniti perniagaan Jinhai. Dia kena minta maaf kat seluruh komuniti Jinhai. Minta maaf, minta maaf, minta maaf. Siapa berani paksa Tuan Helian? Siapa berani paksa Tuan Helian? Kau nak jadi musuh dengan kumpulan kuil? Cuma sebab kalian pandang sempit dan tak berguna. Berani sangat harap kekuatan kumpulan kuil. Kau boleh tak percaya, tapi bila Tuan Naga Perak, kumpulan kuil sampai, kau akan tahu cara kau mati. Apa itu Naga Perak kumpulan kuil? Tang Zhengzhu, kau terlalu biadab. Naga Perak ketua kumpulan kuil di Jinhai. Hina dia sekalipun, wajar dia hapuskan seluruh kaum kau. Dia cuma ketua kumpulan kuil di Jinhai. Tak hairanlah saya tak kenal. Maksud kau identiti Tuan Naga Perak tak layak untuk kau tahu? Betul. Dengan pangkat dia pun tak layak jumpa saya. Dia tak tahu saya ubah suai pucuk pimpinan. Saya dah suruh jangan ganggu. Naga Perak ini macam kurang ajar. Cukup Tang Zhengzhu. Simpan sikap rendah diri kau. Tak kisah cara kau melekat dengan keluarga Helian. Tapi Naga Perak bapa angkat saya. Kau tak hormat dia. Jangan salahkan saya kalau kasar. Kau yang kasar dulu. Apa hak kau nak kasar dengan saya? Tak tahukah semua yang kau ada dari saya? Kau yang beri. Semua milik saya kau yang berikan. Apa hak kau nak bagi semua ini? Kau yang sapu villa saya. Kalau tak, jawab. Laburan 30 juta pertama. Kumpulan Wudajiang orang terkaya Tang Cheng yang bagi. Kau mana tahu? Saya suruh dia melabur untuk awak. Awak rasa saya tak tahu? Apa? Aku minta dia laburkan saya. Tang Zhengzhu, jaga air muka sikit. Bila Encik Wu laburkan saya, wak dah dihalau keluarga Tang and sedang cari kerja. Kalau ada sikit kebolehan, takkan nak jadi tukang sapu jalan pun tak dapat. Betul. Wak cuma bergantung pada keluarga Helian berkuasa. Awak ingat diri you orang penting ke? Salah awak. Saya nak kahwin Cik Tang kerana dia beri peluang. Saya ini seperti menggapai bintang dengan mengahwininya. Jauhkan fitnah di sini. Tapi kumpulan Gu disokong oleh saya. Dia kata, itu usahanya. Dia tak boleh rosakkan nama saya. Kalau tak percaya, cuba call Wudajiang, nanti awak tahu. Saya call dia sekarang. Kali ini saya betul-betul nak ajar awak. Selama ini saya terlalu lembut. Buka PA. Hai Xiaogu. Hai Encik Wu, saya nak tumpang tanya sikit. Tak payah malu-malu. Ada apa terus cakap. Saya akan bantu sebaik mungkin. Saya nak tanya, pelaburan $30 juta dulu. Itu keputusan awak sendiri. Ini? Xiaogu, kenapa tanya ini? Sebab ada orang tak reti adab kata dia yang arah awak buat. Saya nak dedah and tumbuk muka dia. Siapa orang ni? Bekas tunang aku, Tang Zhengzhu. Anak perempuan, keluarga Tang yang diabaikan. Apa? Itu Cik Tang. Ada hal apa? Tuan Wu, awak kenal dia? Mestilah. Saya, Wudajiang. Jadi orang terkaya di negeri Tang hari ini pun. Sebab Cik Tang banyak berjasa pada saya. Mana mungkin saya tak kenal? Apa maksud Tuan Wu? Kedudukan awak sebagai orang terkaya ini sebab dia? Betul ke saya dengar ni? Saya memang orang terkaya di negeri ini. Mana boleh saya mengarut pasal ni? Tapi bapa sendiri pun pandang rendah. Keluarga dia pun hina dia. Dia cuma tukang sapu jalan. Mana ada kemampuan nak bantu awak? Xiaogu, awak silap besar. Cik Tang ni manusia langka. Saya tak tahu latar belakang dia. Tapi kepintaran bisnes dia
tiada tandingan. Syarikat saya hampir bangkrut dulu. Cukup dengar beberapa nasihat Cik Tang, syarikat terus jadi untung. Cik Tang ni legenda dalam hidup saya. Pelaburan 30 juta tu pun arahan dia. Bukan setakat 30 juta ni sahaja. Cik Tang yang suruh saya buat banyak pelaburan untuk awak, bantu analisa strategi untuk kalahkan pesaing. Perancangan IPO Gu Group pun arahan sulit Cik Tang. Apa? Tu mustahil. Encik Wu nak tu mustahil. Alamak, tadi awak kata Cik Tang bekas tunang awak, kamu putus. Ya, Encik Wu kami sudah berpisah. Cik Tang ada bakat yang hebat, tapi dia masih sayang awak. Dia sanggup pertahan awak. Awak tak hargai dia. Keluarga Gu hampir runtuh. Jaga diri awak baik-baik. Siapa awak sebenarnya? Macam mana awak boleh begitu hebat? Kita sudah kenal 10 tahun. Ya, ada masalah apa? Tahu tak kenapa saya berani luahkan perasaan 5 tahun lepas? Kenapa? Saya tahu awak dan keluarga dipandang hina sebab keluarga awak jatuh. Jadi awak rasa rendah diri. Awak tidak yakin. Awak selalu kata awak nak kahwin gadis biasa asalkan dia baik dengan awak. Hingga 5 tahun lepas, saya jatuh cinta dengan kesederhanaan awak. Jadi saya berani mengaku perasaan tapi awak masih tolak saya. Kata awak tak layak dengan saya, takut kehilangan saya. Saya risau awak hidup tak aman. Jadi saya gunakan peluang Tang Sihai dihalau untuk keluar. Jadi orang biasa. Saya diam-diam bantu awak. Tapi tak sangka awak berjaya. Tapi makin lama, makin sombong. Rasa saya tak setaraf awak. Syarisa awas tawat saya tak yakin dan rasa tak selamat. Jadi awaklah pilih tolong saya diam-diam. Kamu boleh faham begini. Sayang, jangan dengar cakap dia. Dia hanya reka cerita. Maksud awak apa? Awak memang mudah ditipu. Awak rasa dia betul kuat dan berkebolehan. Tapi Encik Wu bukan dah terang semua. Presiden Wu bergantung pada dia. Apa Encik Wu cakap bukan tentang latar belakang dia atau kekuatan untuk bantu dia. Cuma dengan beberapa patah kata dia, syarikatnya boleh pulih ke puncak. Awak percaya? Ada benda macam tu? Betul. Satu orang boleh jadikan orang lain bernilai triliun dengan kata-kata. Cuma kebetulan, dia sedang membanggakan diri. Awak jenis orang tak menangis sampai nampak keranda. Isteri, nak saya hantar mesej buang keluarga Gu dan Tang dari Jinhai? Apa? Awak kata nak singkir keluarga kami. Awak tak dengar Lord Silver Dragon nak ambil Jing Chen jadi anak angkat. Dia juga nak hantar kontrak bernilai triliun dolar. Sebaik kami terlibat dengan Temple Group. Keluarga Helian di Beidou. Langsung tak bermakna. Berhenti berkhayal. Mustahil Temple Group labur triliun dolar dalam keluarga Gu awak. Awak yang berkuasa ke? Apa saya cakap tak penting, tapi isteri saya yang berkuasa. Isteri awak anak perempuan Tang yang dibuang. Dia cuma tukang cuci yang pandai bermegah. Lord Silver Dragon dari Temple Group tiba. Tuan Naga Perak sudah tiba. Tak mengapa. Hormat kepada Tuan Naga Perak. Bangun. Siapakah orang ini? Kenapa tak sujud bila nampak aku? Datuk Angkat, akhirnya tiba. Ada yang buli aku, hendak balas dendamkan aku. Betul. Siapa cari maut? Siapa berani buli anak angkat aku? Jadi inilah dua orang itu. Mereka tak sujud bila nampak Tuan. Siapa mereka? Seorang Helian Che, anak sulung keluarga Helian di Beidou. Seorang lagi Tang Zhengzhu, anak perempuan terbuang keluarga Tang Jinhai. Dia juga tunang lama yang baru aku tinggalkan. Tunang lama yang kau tinggalkan. Bukankah kau nak kahwin hari ini? Kenapa? Tak jadi kahwin? Aku rasa dia tak layak. Jadi aku tukar pengantin. Siapa itu? Dia, anak kedua keluarga Tang, pewaris baru keluarga Tang. Hello Datuk Angkat, Datuk Angkat. Tolong jaga saya. Kata-kata awak memang manis. Nanti Jing Chen dan saya pasti berbakti pada Datuk Angkat. Kau dari keluarga Helian di Beidou? Ya, ada apa nak cakap? Walaupun keluarga Helian berkuasa di Beidou, kau pun dianggap gergasi di sini. Tapi kau masih kalah dengan kuil naga aku. Lebih baik jangan tunjuk sombong depan aku. Atau aku hapuskan kau sekelip mata. Tuan Temple, tenanglah. Kami akan berhati-hati kelak. Saudara perempuanku yang diabaikan, bukankah kau sombong kerana bergantung pada keluarga Helian? Mengapa kini kau jadi pengecut begini? Rupa-rupanya dia cuma berbohong. Dia langsung tak berkebolehan, cuma bercakap besar. Baik, jangan risau dengan si kerdil ini. Kita tanda tangan kontrak dulu. Kerjasama paling penting. Baik Tuhan Bapa, tapi tadi Tuan Helian ugut saya, tolong ajar keluarga Helian pengajaran. Jangan risau. Aku telah aturkan tetua keluarga Helian datang ke Jinhai untuk sujud minta maaf. Terima kasih Tuhan Bapa. Tuan Helian, mengapa tak teruskan sikap sombongmu dan kau terus berlagak orang besar, seolah aku patut menyesal kerana tinggalkan kau. Tunggu sampai aku tanda tangan kontrak projek pelaburan triliun dolar. Temple Group, aku, kumpulan Gu, akan memimpin dunia. Manakala kau cuma tukang cuci yang mengharapkan keluarga Helian. Tidak. Tadi Tuan Silver Dragon kata nak beri pengajaran pada keluarga Helian. Masihkah keluarga Helian ada pengaruh di Beidou? Keluarga Helian pun tak mampu jaga diri sendiri. Apa lagi yang boleh diharapkannya? Ya, bagaimana aku lupa perkara ini. Bila keluarga Helian tumbang, kau mungkin kembali jadi tukang cuci.
Baiklah anak angkat, jangan buang masa dengan semut-semut ini. Kita tanda tangan kontrak dulu. Ya, Tuhan Bapa, sila sediakan dokumen. Hari ini aku nak nikmati dunia makmur bersama kalian. Kontrak antara keluarga Gu dan Temple Group pasti gegarkan Jinhai. Berhenti sibuk sendiri. Kau tak boleh tanda tangan kontrak ini. Apa? Kontrak ini tak boleh ditandatangani. Tang Zhengzhu, apa yang kamu nak buat? Saya tak buat apa-apa. Cuma nak hentikan sokongan pada kumpulan Gu. Kamu nak berhenti membantu saya? Apa maksud kamu? Kamu tak faham ke? Saya beri pelaburan $1 trillion Temple Group pada Gu. Kamu yang beri pada saya. Kamu gila. Cuba tengok diri kamu di cermin. Apa kelayakan kamu suruh Temple Group labur? Tuan Silver Dragon masih ada di sini. Dia berani membanggakan diri depan dia. Tak tahu malu betul. Sungguh tak tahu malu. Saya rasa dia sangat menjijikkan. Kenapa dulu saya buta jatuh cinta dan kawini kamu? Bila fikir balik, memang menjijikkan. Gu Jingchen, jangan jadi menjijikkan. Dulu kamu tak buta. Sekarang kamu benar-benar buta. Kakak aku yang dibuang. Jangan dengki. Tunang kamu suka pada aku. Dia berjaya pun. Sebab aku, kamu patut sesal tak berkemampuan. Kamu nak halang majlis tanda tangan Temple? Cara apa kamu nak mati? Apa? Kamu tanya cara aku nak mati? Kamu tak dengar Prestige Temple? Kamu tak tahu akibatnya ganggu Temple? Kuil ini aku yang dirikan. Kau tanya akibatnya mencabar kuil ini. Mari kita bincang akibat mencabar kuil. Betulkah aku dengar kau yang dirikan kuil ini? Gila. Perempuan ini berani pura-pura jadi ibu naga. Nampaknya dia masih tak faham cara kuil bertindak. Dia sedang cari maut di sini. Tuan Naga Perak, kau dengar? Perempuan ini berlagak sebagai ibu naga depan kau. Kalau tak hukum dia, maruah kuil ke mana? Gadis, aku suruh kau berlutut. Kau potong lidah sendiri dan diam. Aku boleh lepaskan kau. Atau aku habiskan seluruh keluarga kau. Alamak Zhengzhu, macam mana kau berani pura-pura jadi ibu naga? Dia legenda yang disanjungi dunia. Jangan sesekali sakiti dia. Cepatlah, lutut dan minta maaf pada Naga Perak. Minta maaf? Tak mungkin. Kau perlu lutut dan potong lidah sendiri. Jika tidak, keluarga kau akan musnah. Kau dah masuk masalah sebab bercakap besar. Jingchen, aku merayu padamu. Ibu, kenapa ibu berlutut padanya? Alamak Zhengzhu, kau dah buat kesalahan besar pura-pura. Jadi ibu naga, ini malapetaka. Mengaku salah sekarang, nanti sudah terlambat. Ibu, aku tak berbohong. Aku benar-benar ketua kuil Ibu Naga. Diamlah, saya dah nasihat awak. Kenapa masih degil? Puan Ibu Naga lebih berwibawa daripada tuan daerah. Dia tak boleh diprovokasi. Makcik, jangan takut. Zhengzhu betul. Dia penguasa kuil yang terunggul di dunia. Dalang di sebalik kumpulan kuil Ibu Naga. Korang berdua memang sepadan. Tipu sampai awak sendiri pun percaya. Mak awak sendiri pun tak percaya. Kenapa masih yakin sangat? Tak malu ke? Bukankah dia kata boleh halang kumpulan kuil daripada tanda tangan kontrak pelaburan $1 trillion? Awak tanda tangan kontrak di hadapannya. Tampung muka dia di situ. Bapa angkat. Jom tanda tangan kontrak dulu. Baiklah. Nanti saya datang ajar mereka siapa cepat siapkan meja kerusi. Puan Ibu Naga, awak harus hentikan saya sekarang. Jika tidak, saya Gu Jingchen dan keluarga Gu akan melonjak naik. Masa depan awak cuma boleh mendongak pada saya. Sebar arahan saya. Batalkan pelaburan $1 trillion untuk kumpulan Gu. Berhenti berlakon. Siapa kat sini tak kenal awak? Besar-besarkan semata nak jaga maruah hina. Kami semua dah tahu. Dulu anak dara Tang family. Sekarang anak buangan. Ditinggal tunang di majlis kahwin lagi. Terlalu teruk dipukul. Kalau pergi diam-diam mungkin masih selamat. Tapi awak buta diri sendiri. Layak mati. Cukup. Biarkan dia. Bapa angkat. Jom tanda tangan kontrak dulu. Apa? Utusan kenapa? Baiklah. Godfather, apa masalahnya? Utusan terhormat kumpulan itu batalkan tanda tangan kontrak pelaburan $1 trillion dengan kumpulan Gu. Apa? Adakah sebab dia? Saya tak tahu. Utusan terhormat kata Ibu Naga sendiri beri arahan. Tak mungkin, itu mustahil. Dia cuma anak perempuan Tang yang dibuang, pencuci. Mana mungkin dia Ibu Naga yang mulia? Ya, mustahil. Mustahil saya tak kenal adik sendiri. Kami membesar dalam keluarga. Saya tahu siapa dia. Ayah pun fikir begitu. Dari kecil lagi dia jujur. Dia cuma boleh senyum bila dibuli. Dia terlalu bodoh. Mana mungkin dia Ibu Naga yang mulia? Ya, ini mustahil. Saya sangat kenal anak perempuan sendiri. Kalau dia ibu naga, mengapa keluarga Tang masih kecil di Jinghai? Kita dah jadi keluarga terkaya dunia. Ada kemungkinan ke cuma kamu tak anggap saya penting? Saya tak anggap kamu penting, jadi tak nak sokong keluarga Tang. Sebab itu keluarga Tang tak pernah kaya. Jangan berlakon. Ibu kandung pun kenal kamu. Dia kata kamu berpura-pura. Masih berlakon. Tuan Yin Long, jangan tertipu dengan mereka. Tapi ibu pejabat batalkan kontrak tiba-tiba. Ini tak boleh palsu. Saya tahu apa berlaku. Kenapa jadi? Mesti telefon Puan Naga yang hilang. Dia ambil telefon Puan Naga, lalu berpura-pura jadi Puan Naga. Mungkin saja Puan Naga
lokasinya tidak boleh diramal. Bahkan di kuil pun cuma segelintir pernah jumpa. Kami biasa terima arahan melalui telefon. Ini dia. Kalau dia Puan Naga yang sebenar, saya pun boleh jadi Maharaja Jet. Nampaknya kita semua ditipu olehnya. Kau kata kau jumpa telefon bimbit Puan Naga? Cik Tang, biar saya habiskan dia. Jangan risau, nama kau Naga Perak kan? Nampaknya saya kena keluarkan arahan untuk bawa kau ke ibu pejabat. Saya hantar kau ke penjara Glacier. Sia-sia kau guna telefon yang kau jumpa untuk hantar arahan. Saya tak boleh ikut cakap kau. Lebih baik kau berterus terang apa yang berlaku atau saya bawa kau ke kuil untuk siasat. Kenapa kita tak laporkan pada polis? Biarlah polis semak latar belakangnya. Nanti kita tahu semua. Ya, telefon polis. Ya, penjenayah tak boleh dibiarkan. Saya akan telefon polis. Tang Zhengzhu, saya beri kau peluang terakhir. Nak mengaku sendiri atau saya panggil polis? Silakan. Telefon polis sekarang. Saya tunggu mereka tangkap saya. Kau ingat saya tak berani. Tunggu saja. Hello, Jabatan Keselamatan Awam. Ada wanita berpura-pura jadi pahlawan negara Tuanku Naga Ibu melanggar undang-undang. Ya, kami di Hotel Imperial. Tunggu saja polis datang. Nanti awak tahu akibatnya. Saya sangat takut. Zhengzhu, apa sebenarnya berlaku? Saya betul-betul keliru. Betul awak jumpa telefon Tuanku Naga Ibu? Mak, telefon ini lama dah ada pada saya. Mana mungkin ada orang ambil? Jadi buang saja telefon yang awak jumpa itu. Kemudian masukkan kad SIM ke telefon awak. Macam mana saya boleh lahirkan anak begini? Kalau dia betul tiru Tuanku Naga Ibu, bukankah dia taruh bala pada keluarga Tang? Ayah, jangan takut. Kita ada Tuanku Naga Perak yang uruskan segalanya. Dia boleh buktikan kita dah usir Tang Zhengzhu dari keluarga Tang. Dia tak boleh libatkan kita. Saya tak tahan lagi. Saya tak nak gaduh dengan orang kecil macam awak. Saya ingatkan sebab kita dari keturunan sama. Kenapa perlu salah niaya? Tak sangka awak masih nak kacau, memandangkan awak berkeras. Jangan salahkan saya nanti. Apa? Awak nak ajar saya? Mana ada kemampuan nak ajar saya? Tunggu saja. Dalam 1 minit, saya nak hapuskan keluarga Tang dari dunia perniagaan Jinghai. Selamat tinggal kumpulan Tang warisan keluarga hebat. Awak ingat boleh musnahkan kumpulan Tang dengan sepatah kata? Tak tahu. Kita tengok nanti. Baik, saya tunggu. Apa? Ayah, apa dah jadi? Saham kumpulan Tang dilelong sekaligus. Nilai pasaran 300 bilion jadi sifar sekejap. Mana boleh jadi macam tu? Saham kita dipegang ramai pelabur. Mana mungkin dijual sekaligus? Ya, mustahil berjuta pelabur. Boleh berunding serentak. Tak, memang tak logik. Ayah kena tipu panggilan scam ke? Panggilan dari pengurus kumpulan Tang kita. Semua saham kumpulan Tang dijual habis. Dia cuma boleh tengok saham merudum teruk. Tapi ini tak masuk akal langsung. Korang ni takkan faham taktik perniagaan tahap dewa. Kau memang tahu apa terjadi? Bila ada kuasa cukup, boleh beli semua saham saingan secara tersusun. Kau ingat saham kau dipegang ratusan ribu orang? Sebenarnya semua diurus satu pihak sahaja. Maksudnya dia boleh naik turunkan saham ikut suka. Faham tak? Nak satu orang pegang berjuta saham? Mana boleh? Jangan ukur orang lain ikut kemampuan kau. Ramai orang lebih hebat dari kau. Berhenti berlakon, boleh tak? Kalau kau lebih hebat, dah lama aku jadi ibu anak kau. Mana mungkin aku tinggalkan kau? Kau ingat orang akan puji kau bijak tinggalkan ibu naga? Tak ada siapa percaya kau. Mak kau pun tak percaya. Kenapa masih nak kata diri ibu naga? Siapa berani tiru Ibu Naga? Siapa langgar undang-undang di sini? Habis kau. Polis, dia di sini. Siapa nak cari maut? Berani sangat nak tiru Ibu Naga? Itu dia. Kau pura-pura jadi Ibu Naga? Tuan, dia tak. Anak saya banyak tekanan di kerja dan baru bercerai. Dia cakap sembarangan sebab hati hancur. Tolong maafkan dia sekali. Kau bergurau ke? Dia tiru Ibu Naga? Mana boleh lepas? Jujurlah, kenapa kau tiru Ibu Naga? Sudah berapa kali aku cakap, akulah Ibu Naga. Tak nak cakap lagi. Kau macam orang susah aja. Berani kau tiru Ibu Naga? Kapten Zheng, dia cuma pekerja kebersihan. Yang sana pun kawan kerja dia. Teruknya, pekerja kebersihan berlagak. Jadi Ibu Naga, bawa pergi dia. Berani tangkap dia? Siapa engkau? Nak buat apa? Aku anak buah Ibu Naga. Akulah utusan Ching Luan. Berani tiru Tuan Ching Luan. Jangan cakap lagi. Tapi dengar-dengar utusan Ching Luan dah 50-an tahun. Dia orang senior. Kau baru 20-an tahun. Berani kau tiru dia? Tak perlu ragui lagi. Mereka semua penipu. Gubernur sudah sampai. Salam hormat kepada Gubernur. Salam hormat kepada Gubernur. Gubernur, kenapa awak di sini? Apa tujuan awak di sini? Ini petugas pembersih. Dia berpura-pura jadi ketua kuil. Long Mu Niang Niang. Saya bawa tuan ke sini untuk tangkap dia. Apa? Dia berani berpura-pura jadi Long Mu Niang Niang? Ya, dia patut dihukum mati. Saya akan tangkap dia dan bawa balik untuk soal siasat cepat.
tangkap dia. Tunggu, sebentar. Ada apa, Gubernur? Siapakah pengarah Tang? Cik Tang. Saya tidak tahu. Gubernur, banyak orang bernama Tang di sini. Awak maksudkan siapa? Pengantin perempuan yang berkahwin di sini hari ini. Saya. Ini majlis perkahwinan saya dengan Tuan Gu. Betul ke? Ya. Zhang Yongchang, Gubernur Jinghai. Ini Cik Tang. Saya ucapkan selamat pengantin kepada Cik Tang dan Tuan Gu senarai hadiah. Pejabat Gubernur ucap tahniah kepada Cik Tang. Hadiahkan sepasang itik Mandarin jet putih bernilai 1 bilion. Bila edisi terhad di Jinghai bernilai 100 juta. Sila terima, Cik Tang. Terima kasih. Terima kasih, Gubernur. Sama-sama. Sama-sama. Ini tanggungjawab saya. Kakak aku cuci lantai. Nampak tak? Gubernur sendiri datang ucap tahniah. Di majlis kahwin aku, dia bagi hadiah besar sekali. Nak banding dengan siapa? Kumpulan Tang memang berkuasa. Kumpulan Tang mesti diiktiraf gergasi Jinghai. Saya rela dipimpin kumpulan Tang. Kami setia berkhidmat. Sayang, sekarang percaya pilihan kau betul. Semestinya tak ragu langsung. Jangan pandang macam tu. Apa? Gembira tiba-tiba sedih. Apa? Aku terlalu gembira. Kasihan sungguh kau. Kau tak nampak Gubernur datang beri restui sendiri. Berani kau berpura jadi ibu naga. Nantilah, bersedia masuk penjara. Kes palsukan ibu naga bukan sekadar penjara. Kenapa aku jadi penipu macam ni? Cik Tang, dengan status dan kekuatan, mana patut kau layan orang hina tak berguna? Apa? Dia pun bernama Cik Tang? Gubernur, itu adik aku, anak kandung kumpulan Tang yang dibuang. Dia cuma pencuci jalanan. Oh, rupanya anak buang kumpulan Tang. Patutlah tak mencapai harapan. Zhang Yongchang, rasanya dah lama sangat duduk kerusi Gubernur. Siapa kau? Apa maksud kau? Kau salah kenal Ibu Naga. Apalagi maksud aku? Apa? Aku tersalah orang? Mana boleh? Lihat betul-betul. Cik Tang inilah patut kau ucap tahniah. Dialah ketua kuil Ibu Naga. Dia ialah Ibu Naga. Gubernur, jangan dengar karut dia. Dia sedang menyamar. Polis datang nak tangkap dia. Dia masih menyamar. Awak tahu Puan Tang yang disambut hari ini adalah Tuanku Ibu Naga? Ya. Bagaimana? Dia panggil awak Tuanku Gubernur. Awak merasa Ibu Naga sebenar akan rendah diri macam ni? Nampaknya betul. Apa sebenarnya terjadi? Siapa itu? Saya akan telefon. Nanti awak tahu. Hello, utusan. Saya yang telefon. Awaklah utusan. Cing Luan. Awak sendiri minta hadir perkahwinan Tuanku Ibu Naga. Untuk elak dedah identiti Tuanku Ibu Naga, saya suruh panggil dia Cik Tang. Awak rasa ini betul? Ya. Jadi siapa sebenarnya Ibu Naga? Gubernur Zhang Yongchang dari Jinghai memberi hormat kepada Tuanku Ibu Naga. Akhirnya ada yang bijak, bangunlah. Terima kasih, Tuanku Ibu Naga. Pegawai polis kata saya menyamar dan nak tangkap saya. Apa patut dibuat? Berani dia tangkap Ibu Naga. Dia memang tak nak hidup. Bila balik nanti saya pecat dan masuk jail dia. Gubernur, maafkan saya. Saya datang setelah terima laporan darinya. Saya tak tahu apa berlaku. Dia yang cakap semua. Berani awak fitnah Tuanku Ibu Naga? Tidak, Gubernur. Dia betul-betul menyamar. Jangan dengar celoteh perempuan itu. Tak ada yang percayakan dia. Ya, yang amat berhormat. Kalau difikirkan, anak sendiri pun tak kenal. Dia cuma tukang sapu jalan. Mana mungkin dia Sang Naga Ratu? Kumpulan tempel ini begitu gemilang. Sang Naga Ratu bagai legenda. Kenapa dia jadi tukang sapu jalan? Ini penghinaan kepada kuil kami. Tang Zhenju, kalau masih ada malu, aku nasihat mengaku penipu sekarang juga. Kalau tak, nanti aku dedahkan. Aku akan hukum mati kau. Gu Jinchan, buta sungguh kau. Lihat sendiri sini. Wan Tianhao, jutawan terbesar Jinghai. He Lianche, anak muda keluarga kaya Beidu. Wu Dajiang, orang terkatang di wilayah Tang. Siapa yang tak patuh pada aku? Mereka semua orang penting lebih arif darimu. Kau sangka mereka mudah ditipu? Kau rasa mereka lebih bodoh dari kau? Mereka tak kenal kau, jadi mudah percaya. Kita sudah bersama 5 tahun. Setiap kali aku malu bila orang sebut tunang aku sapu jalan. Dan kau tahu tak, kebodohan kau menusuk jantung aku. Kini kau kata diri wanita legenda terhebat. Aku tak percaya. Hello. Sebentar, tunggu. Cik Tang, Putera Parsi hantar mahkota langit berbintang. Masih perlu ke? Mestilah. Bukankah ada tunang baru? Ya. Bawa masuk. Mahkota bintang Parsi. Inilah hak harta termulia dan paling berharga di dunia. Sayang, benarkah ini? Awak tak percayakan saya seperti mereka? Sudah tentu saya percaya. Tapi mahkota langit berbintang ialah khazanah Parsi. Diwarisi ribuan tahun dan langsung tidak dijual. Yang paling berharga ialah kemegahan mereka jika saya mahu. Ya, awak betul. Makola, lapang isa barb, distinctive, beramah darah sini.
dia. Saya diarah Putra Parsi menderma Khazanah Negara Parsi Mahkota Langit Berbintang kepada Cik Naga, tahniah Cik Naga dan suami. Semoga perkahwinan bahagia dan kekal abadi. Sila sampaikan terima kasih kepada Putra Parsi. Cik Naga, sama-sama gembira dapat lihat wajah sebenar awak. Misi kami selesai. Kita pergi dulu. Mahkota ini hanya untuk lelaki yang mencintai saya. Tang Zhengzhu seumur hidup, Helian Che. Sudikah awak menjadi kekasih Tang Pearl seumur hidup? Mahukah awak kahwin dengan saya? Ya, saya setuju. Kalau begitu, saya berikan mahkota ini kepada awak. Terima kasih, Disterio. Masih tak percayakan saya? Nak tunjuk hebat apa tu? Entahlah pelakon upahan beli barang gerai ke bukan. Saya pernah ternampak mahkota langit berbintang di Persia, cahayanya murni. Konsep seninya kekal abadi. Saya jamin mahkota langit berbintang ini 100% asli. Betul. Yang asli. Cik Tang, para ketua negara dan VIP dunia sudah tiba di hotel. Mereka tunggu arahan Cik untuk masuk. Sesiapa datang, semuanya tetamu. Bolehlah, suruh masuk. Baik, sila masuk. Ketua negara apa? Mungkinkah dia ibu naga legenda yang boleh ubah orang jadi dewa? Mari tolong lalu. Raja Tangpuang, Raja Tiangki, Raja Helang, Raja Wilayah Barat, Raja Beimang, Raja Tours, salam buat Cik Longma. Semoga majlis perkahwinan Cik Longma berlangsung dengan gembira. Ucapkan selamat pengantin kepada Cik Naga Ibu. Permaisuri tiba. Sampaikan pada Permaisuri. Temui Permaisuri. Hari ini hari perkahwinan Cik Naga Ibu. Semua tak perlu beradat. Ya. Permaisuri Great Sia jumpa Cik Naga Ibu. Saya ucapkan selamat pengantin untuk Cik Naga Ibu. Kita semua kenal lama. Tak payah berlemah lembut. Sila duduk dahulu. Saya ada urusan peribadi nak selesaikan. Cik, kita kenal lama berkahwin hari ini dan ada urusan. Ramai di sini syak saya tiru identiti. Kita kenal lama. Mereka soal dan nak tangkap saya. Jadi saya kena buktikan. Berani kamu persoalkan Cik Naga Ibu? Tapi tak hairanlah. Walaupun Cik Naga Ibu terkenal di seluruh dunia, tapi awak selalu rendah diri. Hanya orang berpangkat tinggi berpeluang jumpa awak. Macam mana orang biasa nak kenal awak? Tak mengapa. Awak kerap berucap di TV, mereka kenal awak. Tolong saya buktikan. Tak apa. Tuan-tuan dan puan-puan, saya kenal Cik Naga Ibu bertahun lamanya. Semasa negara saya dalam kesusahan, Cik Naga Ibu banyak membantu. Walaupun Cik Naga Ibu berada di dunia, tapi sumbangan beliau sangat besar pada negara dan rakyat. Ada sesiapa lagi berani persoalkan Cik Naga Ibu? Sesiapa lagi berani mempersoalkan Puan Ibu Naga? Kami tidak berani mempersoalkan kata-kata Seri Baginda Permaisuri. Zhang Yong Chang sebagai Gubernur Jinhai. Tidakkah kau kenal Puan Ibu Naga sekalipun? Seri Baginda Permaisuri. Saya juga baru tahu Puan Ibu Naga akan adakan perkahwinan di Jinhai. Jadi saya minta Tuan Ching Luan hadir majlis itu. Ini kali pertama saya jumpa Ibu Naga. Kamu masih mempersoalkan identiti saya. Benarkah kau Ibu Naga yang tubuhkan kuil ini yang boleh upah orang biasa jadi mitos dalam sekelip mata? Dalam keadaan ini, kalaupun saya nak nafikan pun tak berguna. Kalau kau memang begitu hebat, kenapa diusir keluarga Tang? Kenapa akhirnya menyapu jalanan? Keluarga Tang usir saya sebab mereka buta. Mereka lebih suka Tang Yiman. Sebenarnya, sejak kecil saya memang bijak. Saya boleh ramal semua perkara masa depan. Saya tahu dunia ini sangat realistik. Saya tak nak orang tahu kekuatan saya. Takut mereka memuja. Saya harap jumpa insan dan perkara baik ketika susah. Jadi sejak kecil saya sembunyikan kelebihan ini. Cipta mitos diam-diam. Saya menyapu jalanan. Saya nak hidup macam orang biasa. Kerana di tempat tinggi, hanya ada cahaya. Hidup biasa lebih meriah dengan kesibukan harian. Kau faham tak? Kalau begitu, kau suka saya, kenapa tak beritahu? Saya cuma anak sulung keluarga Tang. Kau dah rasa tak layak miliki saya. Kalau saya kata saya Ibu Naga Kuil ini, bukankah kau lebih malu? Sebab itu, saya bantu kau diam-diam selama ini. Saya nak kau berjaya dan ada keyakinan. Kau tak perlu tahu saya Ibu Naga. Hubungan kita bukan soal nama, kekayaan atau identiti. Hanya cinta sejati. Tak sangka. Baru berjaya sikit. Kau dah jadi sombong dan pandang hina saya. Harus ikut stres.
Sebab kau nak diagung-agungkan dan dipuji, semua ini lebih penting dari perasaanmu. Siapa yang tak? Siapa di dunia ni tak nak diiri? Siapa tak nak dipuji? Siapa tak suka kemegahan? Kau sangka semua ada pencapaian dan kemahiran macam kau? Jadi begitulah realiti dunia. Semakin kau berkeras nak dapatkan, semakin sukar untuk diperoleh. Asalnya, mahkota dan berkat tertinggi ini dari orang penting seluruh dunia semuanya untukmu. Tapi hati, perangai dan visimu akhirnya tak layak. Kau dilahirkan ular, takkan jadi naga. Turunlah. Kau tak layak dipentas dengan aura hero utama. Hei Tang Jingju, janganlah kejam sangat. Anak lelaki aku dah berikan masa mudanya. Jangan tinggalkan dia bila dah berkuasa. Kurang ajar. Kau ini siapa? Kau tak layak salahkan Cik Tang. Qing Luan, jangan pukul sesiapa. Cik Tang, kau bantu keluarga Gu bangkit. Tapi diorang tak bersyukur. Aku tak tahan lagi. Aku faham. Tanpa sokonganku, mulai hari ini, keluarga Gu akan hancur. Puan Gu, bawa anak suami balik kampung bertani. Mak Naga, tolong jangan buat begitu. Aku tahu kau suka anak aku. Kau pasti bahagia bersamanya, kan? Bukan soal aku nak atau tak. Dia tak layak. Aku tahu. Aku tahu. Sudahlah. Jaga sedikit maruah. Kita pergi. Mak. Aku tidak bernasib baik. Ku harap kau bahagia. Tang Iman, jangan pergi. Kakak, ada pesanan. Aku nak hapuskan keluarga Tang dari Jin Hai. Ada bantahan? Kalau ada komen, aku akan buang kau sekali. Kakak, janganlah. Itu tak dikira? Zhenju, kau pun anak keluarga Tang. Kau mesti tolong keluarga Tang. Apa? Aku anak keluarga Tang? Sejak aku kecil, kau ceraikan emak dan nikah perempuan pilihan kau. Kau usir aku dari keluarga Tang. Kau kata aku anak buang keluarga Tang. Aku memalukan keluarga Tang. Ini silap ayah. Ayah salah. Baik. Ayah umumkan kau pewaris keluarga Tang. Kau sangka dengan kedudukanku sekarang, aku masih nak jadi pewaris keluarga Tang? Ayah tahu kau tak peduli. Tapi ayah nak serahkan kumpulan Tang. Ini tanda ikhlasnya. Permohonan maaf ayah. Tak perlu. Dah tentukan Tang Niman jadi pewaris dan keluarga Tang pun dah mampus. Oh, tahu tak kenapa syarikat datang runtuh? Mereka yang nak hancurkan putera mahkota bagi Tang Dua warisi. Qing Luan, suruh tempel grup terus. Sekat kumpulan Tang Jin Hai dalam 3 minit. Tak boleh, Zhengzu. Ini hasil titik peluh ayah. Ayah merayu. Lebih baik engkau bawa isteri kedua dan anak perempuan ke Gunung Bersara. Ya Tuhan. Tuan, Zhengzu, kamu ibu naga kami. Dengar kamu pakar dalam pelbagai bidang. Jadi tentu kamu hebat dalam perubatan. Cepat selamatkan ayah kamu. Ya, kemahiran perubatan aku memang terbaik. Jarum Xuan Huang Syurga dan bumi, aku gegarkan dunia perubatan. Aku ada kuasa menghidupkan semula manusia. Tapi aku cuma selamatkan yang patut diselamatkan. Ya, nyawa aku diselamatkan, Zhengzu. Tapi dia ayah kamu. Aku merayu pada kamu. Tolong selamatkan dia. Aku merayu lagi. Maaf nak tanya, walaupun aku hebat, aku juga ada kelemahan. Cuma aku pendendam. Aku takkan pernah mengampuni atau mengasihani mereka yang lukakan aku. Siapkanlah upacara pengebumian dia. Hantar mereka pergi. Jangan rosakkan majlis perkahwinan aku. Marilah. Suruh orang bersurai. Kamu ketua kumpulan tempel, Tuan Silver Dragon? Ya. Boleh panggil aku Silver Dragon kecil. Tahu tak apa aku akan buat pada kamu hari ini? Ibu naga yang mulia, aku buta. Tolong maafkan aku. Pernah ke dengar aku maafkan sesiapa? Qing Luan. Ya. Tarik dia keluar. Hapuskan dia ikut peraturan kita. Ya. Maafkan hamba, Tuan Dewan. Tuan Dewan, tolong maafkan. Tuan Dewan, ampunkan hamba. Keluarga Zhang, keluarga Wang, kamu keluarga terkaya di Jinghai ya? Kami kurang dengan ajar. Kami telah menghina Ibu Naga. Tolong selamatkan nyawa kami, Ibu Naga. Tak perlu minta maaf. Kamu asyik pandang rendah pada kawan sekerja aku. Kamu semua orang kaya. Kamu terlalu megah. Kenapa tak aku ubah harta dan identiti kamu? Sesiapa berani langgar perintah aku akan buang kau dari Jinghai. Ayuh semua. Pilih mana-mana keluarga kaya, kecuali isteri dan anak mereka. Rumah, kereta, simpanan mereka, semuanya milik korang. Tak boleh, Zhengzu. Puan Naga, betul ke ini? Jangan panggil aku Puan Naga. Panggil aku Zhengzu. Aku tak pernah menyesal cakap, korang pasti dah dengar cerita aku.
Kehebatan aku ubah orang biasa jadi legenda. Sesiapa pun boleh jadi legenda paling gemilang asal aku sudi tolong dia. Terima kasih, Zheng Zhu. Terima kasih, Zheng Zhu. Okey, cukup cakap kosong. Hari ni hari perkahwinan aku. Kita kena cakap benda gembira. Anak sulung keluarga, Helian, berbakat dan tampan. Aku sangat suka dia mulai sekarang. Dia suami aku. Urusan dia urusan aku. Aku harap tauke dari serata dunia akan bantu keluarga tahun baru Cina nanti. Okey. Dah lama sangat. Korang dah lapar. Mari duduk. Zheng Zhu, kau betul ke ibu naga hebat tu? Dah sampai masa ni, mak masih tak percaya anak sendiri. Bukan tak percaya. Tak sangka kebahagiaan datang mendadak. Tak sangka anak aku sehebat ni. Terbaiklah. Mak, jom makan.